Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri versi PKP. Alhamdulillah. 2 hari lepas PKP baru ditukar jadi PKPP. Alhamdulillah. So rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa untuk siri pertama Masmed webinar, yang mana ini pertama kali yang kita adakan. Jadi, tajuk kita hari ini adalah berniaga musim PKP. Walaupun PKP dah bertukar daripada Perintah Kawalan Pergerakan, mula-mula PKP, lepas tu PKPD pada yang zon merah, kemudian PKPB pula bersyarat, sekarang PKPP untuk pemulihan. Tapi macam mana pun COVID-19 punya virus ni, PKP ni banyak beri kesan pada rakyat Malaysia, termasuk kita golongan-golongan yang bekerja di sektor kerajaan, apatah lagi mereka-mereka yang bekerja sendiri. Impact ni sangat besar. Jadi hari ni webinar kita ni sangat menarik topiknya, berniaga musim PKP. Kalau boleh, sesiapa yang dah kaya raya, sesiapa yang memang dah ada bisnes juta-juta, jangan tengoklah video ni, tak sesuai. Ini untuk orang yang baru nak mula, orang yang sedang mencari-cari ilham, orang yang sedang mencari penyelesaian masalah dia, kesan daripada PKP yang berlaku ni. Jadi, sebelum kita mula, saya rasa saya kenalkanlah diri saya dulu. Nama saya Ahmad Fuzi Mat Aziz. Saya merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat di UiTM Segamat Johor. Telah pun menjadi pensyarah lebih kurang 8 tahun. Baru lagi, 8 tahun baru. Jadi, sebelum kita bermula, saya nak cerita tentang background saya sendiri. Okay, tadi tulis kat depan tu macam besar sangat title dia, Masmed. Masmed yang jemput saya ni. So, saya punya recognition sebagai MDEC Subject Matter Expert. So, sebenarnya saya tak nak pun jadi expert, tapi dilantik jadi expert. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Jadi, macam mana boleh jadi subject matter expert ni sebenarnya? Kita cuma diamanahkan untuk melatih e-usahawan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama macam kami ni di IPT, untuk melatihlah student-student dan kawan-kawan pensyarah untuk sama-sama membantu meningkatkan bukan saja ekonomi diri, ekonomi keluarga, malahan ekonomi negara. Okey, pasal perniagaan, pasal macam mana nak berniaga, kita tengok pada selidik semula kita punya latar belakang. Jadi macam saya ni minat berniaga sejak kecil lagi sebenarnya. Sejak daripada sekolah rendah. Tapi kelakar sikitlah saya punya mula-mula cerita berniaga ni. Kisah pemadam. Pemadam, bukan pemadam yang anti dadah tu ya. Tapi ni pemadam berharga 10 sen. Masa tu belum belajar berniaga lagi. Tapi tengok orang berniaga, kita pun nak berniaga. So kisah pemadam 10 sen ni, kisah dia macam ni. Saya teringin nak jual pemadam. So, saya beli pemadam harga 10 sen dan saya cari kawan-kawan, paksa dia beli. Harga 10 sen juga. Tak ada untung. Tapi itulah, nak juga berniaga, nak belajar berniaga. Akhirnya terjebak juga sampai ke sekarang. Malahan sekarang melatih pula macam mana orang nak berniaga. Oh, tak berapa dengar suara ke? Saya rasa dah maksimum ni. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Nak juga berniaga. So, harapannya semua boleh dengar dengan jelas yang saya sampaikan hari ini, sebab saya dah buat maksimum ni. InsyaAllah semua boleh dengar dengan jelas lah ya. Okey, macam mana pula dengan pengalaman berniaga? Pengalaman berniaga ni malulah nak cerita, tapi tak adalah banyak macam orang lain. Saya mulakan dengan pengalaman yang agak menarik lah ya. Waktu saya belajar lah dulu, macam mana waktu belajar saya menggunakan peluang yang ada untuk memulakan perniagaan. Muda lagi, masa tu baru peringkat diploma, belasan tahun lagi. Masuk pula UiTM, kita masa tu pun ada kekangan itu dan ini dari segi keuangan. Jadi macam mana nak mencari ilham waktu itu? Saya mulakan perniagaan tanpa modal. Ada ke perniagaan tanpa modal ni?
Bukan selalu meniaga kena ada modal ke? Ini masalahnya selalu orang tak tahu ni, niaga tanpa modal. So kejap lagi kita akan tengok macam mana ni. Boleh ke meniaga tanpa modal? Memang tak ada modal saya meniaga waktu tu. Waktu diploma tu mula-mula saya meniaga jual pen drive. Waktu tu pen drive kecil lagi, tak besar mana pun. Baru 128 megabyte. Megabyte tau, sekarang dah gigabyte. Lepas tu saya jual keripik pula. Untuk orang-orang makan, kuda-kudapan. Tak cukup dengan itu. Selepas diploma, masuk degree pula. Pun meniaga tanpa modal juga. Sebab apa? Sebab tak ada modal nak meniaga. Oh, mungkin ada yang tertanya-tanya yang muka dekat gambar lain, muka dekat skrin lain. Ni nama dia rambut versi KPP, PKP Okey. Masa degree saya dulu, saya buat servis komputer. Saya juga jual makanan. Belajar. Masa tu dapatlah juga beasiswa tapi tak mencukupi menampung apa yang ada. Waktu itu beasiswa bagi sikit je. Tapi alhamdulillah, syukur. Cumanya cukup-cukup je lah. Tapi kita pun pelajar memerlukan lebih lagi pada itu, maka kita berusaha untuk berniaga. Habis degree saya masuk malah master. Involve lagi dengan perniagaan. Nama dia Perniagaan Jongkong Emas. Menarik Dan sekarang walaupun sebagai pensyarah, sekarang kita fokus pula bahagian latihan. Banyaklah orang-orang panggil saya. Saya anggap ni macam perniagaan jugalah, tapi secara profesional lah sebagai penjawat awam, sebagai pensyarah. Memang tugasnya mengajar dan mendidik. Jadi kita melatih sentiasa lah. Dan sekarang kita fokus kepada bidang latihan. Latihan yang saya sediakan sekarang ni lebih kepada graphic design, khas untuk orang-orang yang nak mula berniaga ni. Dan yang kedua untuk website lah. Okay. Jadi, macam dah tak sabar kan? Boleh kita mula sekarang ke? Okay, mari kita mula. So, berniaga ketika musim PKP ni. PKP ni, impact dia dahsyat lah kepada keluarga kita. Kadang-kadang kan, bila kita melihat, pada yang masih bekerja di dalam sektor kerajaan, alhamdulillah kita masih ada peluang untuk bekerja. Tapi saya cukup-cukup bersimpati kepada mereka-mereka yang terpaksa diberhentikan kerja, terpaksa yang mana berniaga sendiri, terpaksa tutup kedai untuk tempoh yang sangat lama, 3 bulan lebih kan. Dan masih lagi menghadapi masalah-masalah kurang sales, kurang jualan setiap hari. Yelah, biasanya orang berpusu-pusu datang kedai, tiba-tiba nak datang pun orang dah rasa malas nak datang ataupun tak mahu datang, bimbang dengan keselamatan diri. Jadi macam mana tu? Jadi adakah ini satu ancaman? Atau sebenarnya ini adalah sebuah peluang? Saya nak tanyalah kita, kawan-kawan kita ni semua ni. Macam mana agaknya masa kita di dalam perintah kawalan pergerakan kat rumah buat apa? Mesti ramai main handphone tu lah. Duk gosok sana, gosok sini, gosok handphone banyak. Duk gosok, beli itu. Gosok lagi. Gosok, beli ini pula. Dan untuk teman-teman semua memang ramai yang berniaga online masa PKP ni. Jadi, ini kita nak tengok ni. Saya nak berniaga, tapi memang ramai tahu berniaga ni punca rezeki yang paling tinggi. 9 daripada 10. Kan? Punca pendapatan banyak. Bukan setakat bagi belajar tentang meningkatkan ekonomi diri je. Macam-macam kita boleh belajar dengan perniagaan ni. Tapi kan, ramai yang nak berniaga, cuma tak nak juga start berniaga, tak nak mula. Kenapa? Ini memang stigma ataupun keadaan yang berlaku pada ramai orang. Bukan apa ada yang beranggapan perniagaan ni susah lah. Nak ada orang ramai, saya tak boleh, saya ni kurang sabar orangnya. Dan macam-macam sebab lagi. Ada pula yang setengah tu nak mula berniaga. Tapi macam mana? Nak mula berniaga ni. Memang nak mula berniaga. Tapi tak tahulah caranya, apa tekniknya, macam mana nak mula, kat mana nak berniaga, boleh ke saya berjaya? Ni. Kadang-kadang ada setengah tu, saya banyak idea. Nak berniaga itu, nak berniaga ini. Tapi boleh ke? Kelas pun dah pergi macam-macam. 120 kelas pergi.
Tapi satu pun belum guna lagi ilmunya. Ini macam-macam hal orang-orang nak berniaga ni. Tapi yelah, saya tak tahu nak berniaga apa. Bukan ke perniagaan online dah tepu. Ini selalu orang cakap. Selalu orang-orang yang baru nak mula berniaga ni dia kata dah tepu. Apa yang tepu? Pasaran online ni sangat-sangat luas. Kita bukanlah kata dia dah tepu. Memang takkan tepu lah. Rakyat Malaysia ada 30 juta. Paling tidak pun yang dewasa ni lebih kurang 20 juta. Betul tak? Yang boleh gunakan online ni, online medium ni. Dan yang ada kuasa membeli pun berjuta-juta orang. Apa salah kalau 1% daripadanya jadi kita punya pelanggan? Mana kita tahu kan? Dan ada yang fikir, alamak nak berniaga mesti ada modal. Saya berniaga tak payah modal pun. Membongak je Cik Buzi ni. Saya tak tipu. Memang tak ada modal ni. Tapi macam mana cara yang berniaga tak ada modal ni? Dia adalah trik dia. Kejap lagi kita tengok ni. Kejap lagi. Yang paling best sekali, kalau semuanya secara percuma. Secara percuma lagi menarik. Macam mana percuma? Mula berniaga pun dah tak ada modal. Barang pun dapat percuma. Dapat untung terus. Boleh ke? Yang itu siri 2 nanti. Hari ni tak boleh. Hari ni siri 1. Macam mana nak mula berniaga. Okay. Dan yang ketiga, duit ni ataupun wang ni memang semua orang bimbang lah. Bila duduk rumah je macam makan tu macam tak berhenti tu. Asyik nak pergi dapur je. Selalu kalau kerja pergi office. Yang mana berniaga lah. Mana yang ada aktiviti pergi ke kelas dan sebagainya. Tapi bila PKP ni memang kena duduk rumah. So duduk rumah tak tahu nak hadap apa. Hadap dapur lah. Bila dah hadap dapur selalu, maka banyaklah barang kena beli. Duit pun mula-mula banyak, lama-lama habislah. Tapi bila cerita buat berniaga ni, ramai yang bimbang. Saya ni dulu pernah berniaga tapi tak menjadi. Lepas tu duit hangus. Ada pula yang memang saya ni tak pernah berniaga. So daripada duit saya hangus, baik saya jangan berniaga. Jangan macam tu. Okey. Sebenarnya berniaga ni ada cara dia. Jadi yang tak berjaya tu mungkin belum ada rezeki atau tekniknya belum jumpa dah. Ada lagi satu mentaliti kata, dia boleh lah, dia orang kaya. Orang kaya pun bimbang kalau duit habis. Lama-lama kena tarah gunung tu boleh kata. Jadi macam mana sebenarnya cara sebenarnya ni? Okey. Mari kita tengok apa yang sebenarnya berlaku. PKP ni memang buatkan kita dalam dilema. Ada yang kena buang kerja, ada yang dah tak ada pendapatan langsung. Kita sangat prihatin kepada kawan-kawan kita. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada kerajaan Malaysia yang banyak bagi bantuan prihatin nasional tu. Banyak jugalah membantu, tapi pada masa yang sama kadang-kadang ada setengah tu yang keluarganya ramai. Kadang-kadang dia punya tanggungannya pun tinggi. Masalah itu, masalah ini, ada yang menjaga ibu bapa yang berpenyakit dan sebagainya. Ini pendapatan ni agak-agaknya kadang-kadang walaupun dapat bantuan tak mencukupi. Malah ada yang tak boleh nak buat apa dah. Kesian juga melihat keadaan yang berlaku pada ketika PKP ni. Walaupun ada PKP pemulihan yang sekarang ni dibenarkan, tapi masih lagi kita perlu menjaga keselamatan. Jadi macam mana ni pada orang-orang yang telah pun saya dah tak tahu lah nak buat apa ni. So teknik pertama dia, jangan panik. Cari sebab kenapa perlu bangkit. Duduk diam-diam tenang. Kalau pada yang Islam mungkin lepas solat tu duduk fikir macam mana nak buat ni. Fikir sejenak, kenapa tak boleh berdiam diri lagi. Tak boleh macam ni. Takkan nak biar je tak bekerja. Ataupun takkan nak biar je duduk diam ni. Duit lama-lama habis, lama-lama kosong. Macam mana nak biar je macam tu ke? So apakah niat kita, perjuangan kita kali ni? Apa yang kita nak juangkan? Pada yang ada keluarga, tengok ahli keluarga. Tengok anak-anak kita. Tengok isteri atau suami kita. Pada yang duduk bujang seorang, tengok diri sendiri. Aku ni sampai bila ni? Nak duduk macam ni je. Mulut ni nak kena isi dengan makanan. Nak kena minum. Tapi kena ada pendapatan. Tambah pula kadang-kadang kita ibu bapa bekerja di kerajaan, tapi anak-anak kita yang bekerja di swasta menerima nasib yang malang seperti ini. Jadi macam mana kita nak buat? Duduk tenang fikir, cari the big why. Ini big why ni sangat penting. Big why ni sangat penting. Jadi dia sangat membantu dalam membina kita punya drive force, kita punya motivasi nak memulakan perubahan dalam hidup ni.
Jadi apa yang saya sampaikan pada webinar kali ini bukan setakat nak berniaga je. Pakai dekat luar pun tak apa. Untuk kehidupan masing-masing. Jadi, mari kita tengok step kedua. Cari penyelesaian. Gaji kena potong sebab kerja dari rumah. Perniagaan masih merudum sebab orang duduk rumah. Jadi, ini peluang ke ancaman? Sebab kita pun baru-baru ni viral lah pasal ada yang kata kesian orang yang meniaga dah tak ada pendapatan dah. Mana yang meniaga pasar malam dah tepuk dahi dah. Macam mana lagi takkan nak jual lori, nak jual kemah, nak jual meja meniaga. Jangan sampai macam itu. Sentiasa ada peluang. Kita kena ubah dan cari penyelesaian. So macam mana nak cari penyelesaian ni? Kejap lagi saya bagi 6 step. 6 bukan 1, bukan 2, bukan 3. Saya bagi 6 cara. Macam mana nak cari selesaikan masalah ni. Cara-cara dia. Dan yang ketiga, ini selalu orang tak nak buat lah. Ataupun bukanlah tak nak buat. Dia macam bertangguh. Cepat bertindak. Nak berubah, ubah sekarang. Contoh macam kita lapar. Lapar, makan. Boleh pula makan sekarang. Kenapa tak lapar? Esoklah makan. Tapi bila buat perubahan ni, orang memang sukar sedikit. Kalau boleh, jangan lambat. Kena cepat bertindak. Sebab semua yang berlaku ni pasti banyak kebaikannya. Gunakan kesempatan ini yang jarang kita peroleh. Bila kita dah mula bertindak, pastinya banyak kebaikan yang kita akan dapat. Kalau anda semua melihat saya tiba-tiba hilang, tu maksudnya ada pesanan dari penaja. Okey, so harapannya semua boleh dengar dengan jelas. Baik, macam mana caranya kita nak buat? Mari kita tengok. Okey, bagaimana kita nak mula berniaga? Kenapa mesti berniaga? Sebab berniaga ni banyak menyelesaikan masalah. Jadi step yang pertama adalah sebab kenapa perlu bangkit. Itu kita cari. Cari yang itu dulu. Sebab kalau tak cari yang itu, kita tak tahu kenapa kita kena usaha. Dan pastikan motivasi ini ataupun punca ini adalah punca yang paling kuat untuk diri kita. Kita tak boleh lagi duduk diam. Kita kena segera berusaha. Cari misi utama kita, motivasi utama kita, punca utama kita perlu bangkit. Ada setengah motivasi dia adalah sebab ibu bapanya. Tengok, alamak, saya ni sedang jaga ibu bapa saya. Seorang ni sakit pula dan memerlukan keuangan yang banyak. Jadi, bila memerlukan keuangan yang banyak begini, kita memerlukan sumber yang lebih lagi, tambah pula di musim PKP. Ada setengah tu, saya ingin memberikan kehidupan yang selesa. Saya ingin anak-anak saya hidup selesa, lebih selesa daripada saya. Dan sebagainya. Carilah motivasi kita. Hanya kita yang tahu. Cari sebabnya. Kenapa? Kenapa perlu bangkit? Kenapa perlu berubah? Ini sangat penting. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Aspek pertama yang kita perlu tahu. Dan step yang kedua, cara yang kedua, selepas kita dah tahu kenapa perlu bangkit, pasang niat. Nawai itu sangat penting. Pasang niat. Letakkan objektif kita. Dan paling penting, sebelum korang semua ni nak memulakan sesuatu, ini dah ada buku nota belum ni dengar webinar? Kena tulis. Salah satu tips orang berjaya ataupun tabiat orang berjaya, apa yang dia dengar semuanya dia tulis. Sebab dia tengah belajar. Mungkin bukan untuk kita, satu masa kita boleh cerita dekat orang lain. Mungkin sekarang ni kita, mana-mana yang bekerja di dalam UiTM ni, mana-mana student yang sedang belajar ni, mungkin sekarang belum tengok. Saya dulu belajar ENT dalam UiTM ni, entrepreneurship belajar dalam UiTM ni. Biasa-biasa je. Rupa-rupanya sekarang baru saya tahu maklumat dan ilmu tu semua berguna. Jadi dalam step kedua ni, bila kita dah pasang niat, kita dah pasang objektif, mulakan dengan niat untuk membantu orang lain. Niat bantu orang lain dululah. Pada masa yang sama, kita akan bantu diri kita. Automatik punya, jangan risau. What you give, you get back. Bak kata artis itulah, saya lupa nama kumpulan apa. Jadi bila dah pasang niat membantu orang, dah pasang objektif apa yang nak dicapai, tulis dalam buku nota. Saya ingin capai ini. Contohnya, niat dia, saya nak bantu orang yang ada masalah sakit lutut. So dia kata nak jual produk sakit lutut. Jual lah, tak ada masalah. Objektifnya apa? Supaya semua sakit lutut
baik. Supaya semua orang-orang lama ataupun otai-otai yang sakit lutut ni selesa nak buat ibadat contohnya. Pasang niat baik-baik. Itu step nombor 2. Step nombor 3, ini paling sukar tetapi tak mustahil. Ubah cara fikir, cara kita berfikir. Pernah tengok gaya ni? Itu pun salah seorang cikgu saya. Ubah cara fikir, be positif. Bersangka baik tu adalah wajib bagi semua manusia. Kenapa nak sangka buruk? Haram tu sangka buruk ni. Jadi kita kena bersangka baik. Sebabnya ada satu kita panggil teori power of visualization. Ramai yang pernah dengar ni, power of visualization. What do you visualize will actually happen? Akan berlaku. Kita dah visualize ni. Kita bayangkan. Okay. Saya ni nanti kalau saya berniaga, mesti saya kena tipu dengan customer. Mesti saya kena tipu dengan supplier. Belum berniaga lagi dah fikir macam-macam ni. Nanti dulu. Jangan dulu fikir yang bukan-bukan. Kita belum berniaga pun. Kita belum mula pun perubahan kita. So, sangka baik dulu. Okay? Kita pasang niat. Kita dah tahu kenapa kita perlu bangkit. Kita dah pasang niat kita. Kita nak ubah cara kita fikir. Kita fikir, satu masa nanti aku akan berjaya. Berjaya macam mana? Kita bayangkan aku akan jadi begini. Seorang usahawan yang berjaya. Mungkin kita akan jadi billionaire. Mana tahu? So, pasang impian tu. Tulis besar-besar dalam buku nota. Saya ingin jadi apa? Letak tiga situ. 3 objektif kita yang nak gunakan, nak jadi apa in the future, di masa depan. Itu step yang ketiga. Yang keempat pula. Macam mana yang keempat? Janganlah sombong. Cari ilmu. Cari pengetahuan. Sampai sekarang pun, kalau boleh, walaupun sekarang dah pension, cari juga ilmu. Jangan berhenti. Bacalah. Tontonlah. Tanyalah. Atau belajar dengan orang yang telah bermula atau berjaya. Janganlah malu-malu. Tak mau malu-malu. Sebab apabila kita rasa malu dalam keadaan kita yang sedang tak berapa selesa ni, jadi sukar untuk kita membuat perubahan dalam hidup kita. Yang ini agak sukar lah. Belajar daripada YouTube. Kalau malu sangat jumpa orang, belajar daripada YouTube. Saya pernah cuba. Betul ke YouTube ni boleh mengubah ekonomi? Saya cuba satu resepi. Saya pasti rakan-rakan pensyarah saya pun tahulah perkara ni. Saya saja cuba. Saya nak test teknik ni. Saya tengok satu video di YouTube. Nama dia cara membuat puding tanpa telur. Saya jual puding mangga dulu. Saja nak try ni sebab saya nak ngajar subjek entrepreneurship kat student ni. Saya tak try, macam mana saya nak tahu? Jadi saya belajar dekat YouTube. Saya buat sendiri. Puding tu. Kemudian, bila saya dah buat puding tu, saya pun jual. Saya jual dekat kawan-kawan saya. Saya bagi tahu je dekat WhatsApp. Ada siapa nak try puding mangga? Tak sangka pula. Siap ada majlis yang mohon. Minta buat banyak sikit. Saya ada majlis ni. Saya nak belanja kawan-kawan saya makan. Dan sebagainya. Yang para student ni pula, semua pun tak lepaskan peluang. Boleh juga rupanya kita belajar kat YouTube ni. Kita jual pula ilmu tu. Boleh kan? Ini memang terbukti. Saya dah cuba. Dia bukan tipu punya cerita. Saya dah cuba. Tanyalah kawan-kawan saya ni. Mereka tahu. Dan di musim PKP ni, harusnya kita melihat dia sebagai peluang. Banyak peluang yang ada. Dan sementara kita ada masa di rumah, cari ilmu ni. Walaupun duduk rumah, duduk diam-diam, duduk gosok-gosok handphone tu kan. Duduk gosok. Cari ilmu lah. Gosok tu jangan gosok lain. Cari ilmu. Belajar macam mana nak ubah keadaan keluarga kita sekarang ni. Itu lebih penting. Yang kelima, disiplin. Jangan lagi lah duk khayal. Tulis dalam buku nota tu, buat jadual. Selepas subuh tu lah, dah solat subuh dan sebagainya. Apa nak buat ni? Pukul 7 pagi at least. Pukul 7 pagi saya nak buat apa ni dalam tempoh 1 jam contohnya. 7 pagi sampai pukul 8. Nak bersenam. Tulis bersenam. Lepas bersenam nak buat apa? Kata nak mulakan perniagaan. Tulis apa nak buat dengan mula perniagaan. Nak tulis perancangan ke? Nak tulis bajet ke? Nak tulis idea niaga ke? Dan sebagainya. Set masa. Setiap jam kena ada. Sampai cukup sampai tidur. Tidur tu terpulanglah masing-masing. Kalau cukup 8 jam, cukuplah 8 jam. Kalau cukup 2 jam, 2 jam lah.
Saya punya, kalau saya tak kisah 2 jam, 4 jam, 8 jam, macam syok juga, lama kan. Okey, paling penting sendiri buat jadual, sendiri patuhlah. Kenapa tak nak patuh? Hormati dan hargai jadual ini, kerana ia harga diri sendiri. Kalau diri sendiri pun tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut jadual yang dibuat oleh diri sendiri, macam mana nak berubah? Jangan salahkan orang lain. Kita selalu salahkan, ni sebab PKP lah ni aku jadi gini. Salah tu. Tak boleh tuding-tuding jari. Okey, sebab PKP ni berlaku, pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya. So kita kena cuba cari dan berubah. Kita kena ubahkan supaya kita boleh berjaya. Dan yang keenam, dah buat 5 step tadi, berserah dan paling penting yakin. Selalukan berdoa dan yakin untuk terus bangkit. Tak perlu berputus asa lagi. Ingat, you are what you do. So just do it. Mai kita buat duit lah. Kan? Bila kita dah pasti, kita dah berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan, kita cuba usahakan. Pasti berjaya. Dah cuba belum? Boleh ke saya berniaga? Saya akan berjaya ke? Tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Macam mana tu? Boleh ke? Boleh ke? Jawab je lah sendiri. Tepuk bahu ni. Tepuk. Ya. Saya boleh berjaya. Orang lain boleh berjaya. Takkan saya tak boleh berjaya? Saya kongsikanlah kisah seorang pelajar saya. Dia ni orang Pantai Timur. Dia sangat pendiam. Kalau saya tanya soalan pun dia cuma kelip-kelip mata je. Ini masa PKP, tak ada dululah kelas. Dan bila saya latih dia, saya train dia untuk buat jualan, di hujung semester dia datang jumpa saya. Cakap, "Encik, terima kasih banyaklah ajar saya ilmu keusahawanan ni." Saya cakap, saya bolehlah sikit-sikit. Macam mana, kenapa tiba-tiba datang ni? Saya ni cik tak perasan kan saya ni pendiam? Saya perasan awak memang diam aja. Saya biar je lah, takkan saya nak paksa bercakap. Jadi dia punya terima kasih tu buat saya rasa macam nak terbang ke awan. Kenapa? Sebab dia cerita gini. Saya ni pendiam. Saya nak berjual pun saya fikir banyak kali. Bila dapat assignment suruh menjual ni, saya pening. Nak jual apa je? Tapi saya tahu saya tak payah nak bercakap sangat. Saya jual ni online. Habis-habis saya pakai WhatsApp je. Tangan saya yang bercakap. Jari saya yang tekan. Jadi saya jual tak sangka sekejap je saya dapat 7,000. Modal saya baru berapa ratus. Ni meniaga dengan modal ya. Sebab saya tanya dia, niaga modal berapa? Dia kata modal tak banyak, RM100 je. Cik kak, cik abang, kalau meniaga lah, mula RM100, lepas tu dapat jualan 7,000, nak berhenti ke? Ini student ni tak pernah meniaga pun sebelum ni. Tak macam saya berniaga pemadam dulu. Jadi, bila dia dah mulakan dengan perniagaan begini, dapat RM7,000, dia tak percaya. Dia kata, betul ke ni? Bila buat kira-kira 7,000, banyak ni. Saya modal baru RM100. Jadi bila kita fikirkan, agaknya lah, kalau daripada 7,000 tu, dia ni ambil untung 10% aja. Sikit. Ni memang nak buat amal jariah ni, sedekah banyak. 10% je dia punya untung. Adalah 700. Banyak tu kalau untuk seorang student. Saya pernah tanya seorang lagi, satu hari dia punya jualan dia RM3,000 satu hari. Kalau sebulan diteruskan berapa? Saya tak nak kira lah. Kita ada calculator kan dalam handphone, mai kita kira. Dah berapa sebulan? Ini bukan kecil-kecil macam cerita cik kak, cik abang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini pada anak-anak yang masih kat rumah, yang masih menganggur, yang kata tak tahulah nak buat apa menganggur. Ni masa dia, peluang dia. Peluang terbuka luas sekarang ni. Jangan tunggu lagi. Sampai bila kan? Tapi nanti orang cakap apa? Saya pula tiba-tiba berniaga. Saya kena berniaga pula. Bimbanglah nanti orang kutuk saya, orang kecam saya. Dah pula. Tadi kata, ada yang tanya, dia jual apa tu? Kalau saya cerita orang tak percaya. Dia jual apa? Seorang tu dia jual cokoja. Pernah dengar cokoja? Coklat dalam jar tu, dalam bekas kaca. Cokoja je. Lagi seorang tu jual Wonder Cheese, keripik.
Orang cakap pasal keripik ni, saya ceritalah pasal pengalaman saya jual keripik masa diploma dulu. Saya untung margin besar 100%. Saya modal 50 sen, saya dapat RM1. Banyak tu. Jadi ada orang tanya saya, "Habis macam mana kau punya halal haram ni?" Ingat, dalam Islam kita ada perniagaan mudarabah. Bila saya cerita pasal mudarabah ni, ada pula orang kita kata itu mudah rebah, bukan mudah rebah. Jangan dimainkan je aspek-aspek ni. Mudarabah ni, kalau ada ustaz-ustaz dalam ni, bolehlah kalau bantu saya kalau saya salah sebut ni. Okey, mudarabah ni adalah persetujuan antara dua pihak, pembeli dan penjual. Kalau dia dah setuju harga tu, dia beli, apa halnya nak haram lagi? Dah berlaku dah transaksi tu. Jadi saya seminggu untung saya RM200. Kalau 4 minggu dah RM800. Sebagai seorang student cukup banyak tu RM800 sebulan. Macam-macam boleh buat. Okey. Jadi sekarang ni kita selalu fikir, nanti orang cakap apa? Halangan paling besar bukan orang lain tapi kita diri sendiri kita. Kita yang menghalang perubahan untuk berjaya pada diri kita. Betul tak? Dia ada satu suara jahat tu, suara jahat tu. Suara jahat dalam hati, lubuk hati itu yang dalam, yang paling hitam tu. Bukan hati semua orang lah hitam, semua suci rasanya. Tapi ada satu suara jahat, bila nak buat je, janganlah nanti kalau, macam mana kalau? Banyak kalau dia. Jangan lagilah berkalau-kalau. Perkataan kalau tu kita elakkan. Pertama sekali, orang belum cakap pun. Kita belum pun mula. Selama ni kita usaha sendiri kan? Nak sara hidup diri sendiri, nak sara keluarga. Orang banyak cakap. Keliling ni cakap bagi tahu, aku tak suka lah dia ni. Ada ke dia meniaga pula sekarang? Dia kan ini. Orang kata. Kita pun boleh pula. Kita pula dah terkesan. Terikut cakap dia, terpengaruh, tak nak berubah. Rugi macam ni. Jadi, jangan fikirkan apa orang kata. Mari kita tengok macam mana kalau tak jadi pula. Dah fikir pula belum buat tapi dah tak jadi. Pelik ni. Belum buat tak jadi ni. Okey, macam ni. Saya ada pengalaman dulu buat perladangan dengan arwah almarhum bapa saya, ayah saya. Kita buat penanaman cili ni. Tanpa ilmu ni. Tak pernah belajar. Ni kesilapan orang yang tanpa ilmu ni. Tak nak belajar dulu. Main langgar je ni. Kaki langgar ni. Dia berniaga buat pertanian. Buat cili. Dia panggil cili centil. Cili pedas ni. So, kita pun tanam dekat tanah 10 ekar masa tu. Pinjam tanah bapak saya lah. Masa tu tanam 10 ekar penuh. Okey, kita pun import lah seorang untuk jaga ladang kita ni. Kerja jaga. Bila jaga, tiba-tiba diserang penyakit. Kita pun panik. Alamak, macam mana ni? Kena penyakit ni. Baru pusingan pertama. Modal dah puluh-puluh ribu ni. Tapi akhirnya pokok semua mati kena penyakit. Dipanggil cendawan akar. Tanya orang yang tak pandai. Rupanya salah tanya orang, tak tanya pada yang faham. Selepas perniagaan peladangan tu rugi dan tidak membawa kehasilan cantik, so kita mula berfikir balik, kenapa boleh gagal? Kat sini saya nak cakap. Cuba gunakan proses PDCA. Salin dah tahu PDCA. Apa PDCA ni? Plan, do, check, action. Mula-mula kita plan, lepas tu kita buat, do. Lepas tu kita semak balik, betul ke apa kita buat ni? Lepas tu kita ambil tindakan untuk perubahan. Plan, do, check, action. Kena plan, kena buat, kena check balik, semak balik. Lepas tu barulah kita buat perubahan. Okey. Tak mahu lagi guna perkataan kalau Kalau tak jadi. Buat pun belum tapi dah berkalau-kalau. Apa kata kalau kita bermula untuk berfikir macam mana nak berjaya? Kalau aku berjaya macam mana? Kalau aku berjaya, nak kalau juga kan? Kalau aku berjaya. Jangan kata yang negatif. Kalau tak berjaya, tak mahu. Sebab ingat tadi saya kata power of visualization. Dia jadi apa yang kita fikirkan. Dan yang ketiga, kalau lagi, kalau rugi nanti saya juga yang susah. Itulah saya cakap tadi, saya boleh berniaga tanpa modal tapi tak ada untung dan tak ada rugi. Siap untung aja, asyik untung aja. Penatlah, asyik untung aja, tak rugi-rugi. Macam mana? Adalah caranya. Jadi kita cerita Kalau cuba berjaya pula tu macam mana? Tak cuba. Tapi kalau cuba berjaya, macam mana? Fikir yang macam itu. Kita tak pasti. Bila kita tak pernah cuba, kita tak pernah try, kita tak akan tahu apa akan berlaku. Jadi macam mana nak start? Tu diri sendiri tu. Kenalkan diri sendiri tu. Perangi diri sendiri dulu.
perangi diri sendiri. Janganlah pukul pula diri sendiri, ketuk kepala kat dinding. Jangan. Itu bukan caranya. Mari kita tengok. Saya bagi 6 lagi cara. Mula-mula, kita mula sekarang. Mula sekarang. Tak ada ilmu, tak apa. Mula. Mula dulu. Macam mana nak mula? Tulis dulu kat buku nota. Perancangan kita. Plan. Kita plan. Tidak mahu lengah lagi. Mula sekarang. Tak tahu pun tak apa. Boleh belajar. Saya tak tahu pun buat puding dulu. Saya belajar kat YouTube. Sekarang dah tahu. Saya tak tahu pun berniaga. Saya belajar juga ni dekat webinar Masmed ni. Sekarang dah tahu. Bila dah tahu lagi, nak buat apa pula? Belajar betul-betul. Belajar dengan orang yang dah berjaya. Tahu tips dia. Ada orang dia bimbang. Kalau gagal. Jangan fikir kalau gagal. Tapi kalau gagal macam mana? Fikir juga. Tak apa. Kita panggil play safe. Macam mana nak play safe? Sekejap lagi kita cerita kan. Macam mana nak play safe? Paling penting kena celik wang. Selalunya orang gagal sebab wang. Celik wang. Itu salah satu topik hari ni. Sekejap lagi kita tengok celik wang. Apa nak buat dengan wang. Ada orang kaya sebenarnya tapi dia tak sedar duit dia habis ke mana. Yelah kaya, duit sentiasa ada. Ini tengah ada bang, cik kak. Kalau tengah dah tak ada nanti, nak minta siapa? Baik, kita tengok. Nombor 2, jangan tunggu. Esok lah. Nantilah. Tak mahu lagi lah tunggu-tunggu. Jangan tunggulah. Jangan tunggu lagi. Hari ni buat, hari ni kita mula. Tak apa, esok masih ada. Bila kita mula dengan esok kita kata esoknya pula. Sudahnya sampai 3 tahun lagi akan datang. Sampai 1 dekad pun tak bermula-mula. Saya pasti. Ramai adalah hati tu. Lah macam aku je. Memang di sini je yang tahu. Tak payah tanya orang lain. Okay. So jangan tunggu. Hari ni kita mula belajar hari ni. Dah tulis nota tu. Tulis betul-betul. Tulis jelas-jelas. Jangan tulis conteng-conteng je. Jangan tunggu. Dan yang ketiga, cari masa. Saya busy lah. Saya kerja lagi. Saya buat itu dengan anak ramai. Anak saya ada 11 katanya. Cari masa. Takkanlah tak ada masa. Semua orang ada 24 jam. Dapat 1 jam untuk berniaga pun jadilah. Kan? Tak dapat cari masa. Macam mana nak cari masa? Tak boleh cari juga. Buat masa tu. Letakkan peraturan untuk diri sendiri. Waktu ini mesti aku buat untuk diri sendiri. Untuk berniaga. Untuk berjaya. Saya cuba teori ni. Buat masa ni. Kononnya kita pesara busy ni dengan kelas ni, dengan anak ni, dengan isteri, dengan keluarga dan sebagainya, pergi sana pergi sini, kenduri kahwin. Ini sebelum PKP kenduri kahwin lah, itulah inilah, dan kenduri tahlil dan sebagainya. Banyak benda nak buat ni. Macam tak ada masa, tahu-tahu dah tidur. Saya cari satu masa, saya setkan diri saya 1 jam cukup. 1 jam. Saya cerita pasal puding tadi kan. Saya buat 1 jam untuk puding. Okey, masa master dulu saya jual jongkong emas. Pun saya masa juga. Saya buat masa. Saya bukan cari masa, saya buat masa. Pukul 1 jam tu untuk saya arrangekan, saya susunkan untuk perniagaan emas saya. Diam tak diam 3 bulan saya dapat 50k masa tu. Ya betul ni. 50k 3 bulan. Bahagilah 3 dapat berapa. Agak-agaknya senyum ke tak senyum kalau dapat 50k 3 bulan. Terpulanglah fikir diri sendiri. Cari masa atau buat masa. Tambah pula sekarang duduk rumah. Pada yang masih belum dapat bekerja tu, jangan risau sangat, jangan rusing sangat, jangan menong sampai brain damage, jangan rugi. Cari masa, buat masa. Kita buat ni, kita buat berniaga ni. Dan yang keempat, jangan putus asa, buat sampai jadi. Dah jadi, tambah baik. Jadi, tambah baik lagi. Tak jadi, buat jadi. Sampai jadi, sampai ada hasil. Kita jangan rugikan diri sendiri. Selalunya yang merosakkan diri kita adalah diri kita juga. Okay? Cari cara supaya berjaya dan sentiasa maju. Hari esok dan hari ini kalau boleh lebih baik daripada hari semalam. Tak naklah hari-hari sama je, rutin je. Hari ni bangun pagi, sarapan pagi, duduk tengok TV, lepas tu solat, tidur. Dah. Itu je ke kita nak buat hari-hari? Betul tak? Rugi, sangat merugikan. Buatlah semakin baik setiap hari, barulah kita makin berjaya. Dan yang kelima, mintalah tolong. Okay, bila bab minta tolong ni, kita jangan berhutang. Minta tolong pinjam duit boleh? Tak boleh. Kadang-kadang kita sombong sangat tapi tak perasan. Kita minta tolong ni, tolong ajar. Tolong tanya, minta idea, minta pendapat. Tolong bagi cadangan boleh tak? Tolong bagi pandangan boleh tak? Begitu cara dia. Kita tak maulah macam tolong yang lain kan? Okay. So, ada yang kata tu, senyum lah dapat 50k. Masa bukan senyum aja, rasa macam nak terjun. Nak bagi tahu satu dunia, alhamdulillah rezeki. Itu belum lagi dapat free 40k. Free? Biar betul.
Ini rezeki. Kalau kita tak cuba, kita tak buat. Cuba dulu. Dan selepas minta tolong, paling penting ni, ada setengah orang ni dia sangat energetik, sangat bersemangat ni. Oh, semua benda nak buat. Nombor 6, buat satu dulu sampai jadi. Buat satu sampai jadi dulu. Fokus, fokus. Buat satu dulu. Buat satu-satu. Kita kena mahir ni. Bak kata orang putih tu, kita, if we are the jack of all trades, then we are master of nothing. Janganlah, tak naklah jadi macam tu kan. Pandai semua kononnya. Tapi tak apa, tak pakar pun. Contoh katalah anda merancang untuk menjadi, let's say kita panggil pakar motivasi contoh. Fokuslah macam mana nak jadi motivasi, macam mana nak menyampaikan ucapan, macam mana nak mempengaruhi orang. Bukan senang ni. Okay, katalah kita ni macam nak jual sesuatu lah. Saya rasa saya nak jual sejadah, kata sejadah ni bagus ni, orang nak solat senang. Tapi sejadah dah banyak kat kedai. Belum apa-apa dah fikir macam-macam. Buat dulu, kita fokus. Jual satu dulu. Dah berjaya, kita dah buat berjaya, kita teruskan. Teruskan lagi, berjaya teruskan, tambah baik. Tulis, yang paling penting tulis. Lepas dah tulis, katalah dah boleh berjalan sendiri, barulah kita tambah pula produk lain. Kita kata, tambah ni, kita tambah ni, kita tambah ni. Baru kita tambah. Jangan buat banyak-banyak, semua nak banyak-banyak ni. Semua kalau boleh satu dunia dia nak buat. Orang lain pun buat satu dulu. Satu dah jadi jutawan pun. Ada orang jual tudung je. Nilofa jual tudung je mula-mula. Kan? Kaya juga jadi jutawan. Apa salahnya? Mari kita cuba satu. Dah berjaya, baru kita ubah yang lain, tambah lagi. Okey. Tapi macam mana nak berjaya? Nak berjaya ni ada pendirian dia kan. Bukan tiba-tiba je boleh berjaya. Tak ada. Kejayaan itu boleh dicapai oleh semua orang dan ia tidak mustahil untuk sesiapa jua. Selagi mahu berusaha, pasti berjaya. Okay? Kena ada pendirian. Mungkin adalah pakar motivasi tak setuju dengan saya, tapi ini saya punya, kita panggil school of thought. Ni pandangan saya. Kejayaan perlu dibina, bukan diraih. Macam tiba-tiba je, aku dah berjaya. Tu berjaya, ambil. Dia tak jadi macam tu. Okay? Kejayaan perlu dibina. Dia tak muncul tiba-tiba. Semuanya perlukan usaha yang kuat dan konsisten. Siapa yang lahir-lahir telur berlari? Tak ada. Lahir-lahir berlari. Kesian doktor kejar. Tak ada. Semua orang bertatih. Semua orang mula-mula dengan duduk dulu. Lepas tu merangkak. Kemudian berdiri. Berjalan perlahan-lahan. Jatuh bangun. Kemudian akhirnya berlari. Ada yang belajar berjalan dan tempoh 1 hari? Tak ada. Belajar ABC pun belajar 1 hari. Terus pandai mengeja. Terus baca. Hebat. Terus belajar pelbagai bahasa dalam tempoh 1 hari. Tak ada. Semuanya mengambil masa. Seseorang itu menjadi hebat melalui kejayaan yang dibina. Jadi bila cerita pasal masa ni, kejayaan perlukan masa. Sabar sikit lah. Kena sabar sikit. Bukan lama sangat pun. Ada yang seorang doktor ataupun profesor pernah tanya saya, kita berniaga online ni rasanya macam lambat je daripada yang jual fizikal ni. Macam lambat sikit lah. Saya tak setuju sebenarnya. Saya pernah mendapat jualan dalam tempoh 1 jam saja. Macam mana teknik tu? Kena belajar lah. Adalah kelas nanti siri nombor 2 siri nombor 2. Ni siri nombor 1. Ada caranya, ada tekniknya. Dalam tempoh beberapa hari, kadang-kadang pun sukar dapat sale. Tapi tengok pada teknik, kadang-kadang 1 hari ni kita dapat sale. Kenapa dan bagaimana? Mari kita tengok nanti kemudian siri 2. Jadi untuk yang ketiga, tak ada sesiapa pernah terlewat untuk berjaya. Selagi kita bernyawa, kita masih ada masa untuk berjaya. Jadi mulalah sekarang. Supaya kita sempat untuk berjaya. Janganlah sampai tak sempat. Kan? Dah tak ada nyawa, macam mana nak berjaya? Kan? Usaha dari sekarang. Baik. Okay. Jadi yang seterusnya, saya ingin tunjukkan sesuatu. Mari kita tengok dan saksikan.
Oh, ada masalah teknikal nampaknya. Ha, video ni tak nak play pula dia. Ya, sekejap je saya mencari di mana videonya. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Oh, saya lupa nak on kan pula mikrofon ni ya. Ha, tengok tikus pun boleh berjaya. Dia cuba untuk berusaha bangkit. Terlupa nak tekan mic on. Okey. So, seterusnya kita nak jadi macam mana cara kita nak jadi orang yang berjaya. Ini tabiat orang yang berjaya. Okey, kita nak jadi orang berjaya ni macam mana? Cara nak jadi orang berjaya ni kita kena ikut tabiat dia. Dia ada tabiat dia. Tabiat dia macam mana pula ni? Ada tabiat pula. Macam mana boleh ada tabiat pula ya? Apa yang pertama tu? Tabiat orang yang berjaya ni dia suka tulis dan baca. So, bila dia dah tulis dan baca, jangan tulis saja. Kenalah baca. Kita dah tulis, kita kena baca. Amalkan untuk tulis apa saja idea, maklumat kira-kira dan kurangkan untuk disimpan dalam memori. Selalu kita ingat, kejap lagi aku nak buat ni, kejap lagi nak buat ni. Lepas tu lupa. Lepas dah lupa macam, alamak apa ya tadi aku nak buat? Itu tak baguslah. Orang berjaya tak macam ni. Orang berjaya dia tulis. Sentiasa ada buku nota ataupun kertas dan untuk ditulis. Lepas ni nak buat apa? Aku dapat idea lah. Kadang-kadang tengah makan, alamak nanti nak buat ni lah. Tulis. Bimbang terlupa. Kalau jenis ingat tak apa. Tapi selalu memang tak ingat lah. Jadi kalau boleh tulis dan baca, ini tabiat orang yang berjaya. Okey, kena tulis dan baca. Okey, yang kedua, mencetus. Apa yang dicetuskan? Cetuskan semangat diri sendiri. Jangan refer orang lain lah. Kadang-kadang setengah tu, dialah inspirasiku. Macam gitu sekali. Tak perlu. Kita ni, diri sendiri ni, naikkan dari semangat sendiri. Apa yang membuatkan kita gembira bila kita bangun pagi? Fikirkan, serana kita masih bernyawa. Kita masih hidup hari ni. Kita masih boleh berusaha. So, mesti positif. Cetuskan semangat diri. Dan bila down, alamak tak jadi pula buat kerja hari ni. What a bad day. There is no such thing as bad day. The bad thing is you. You are the bad one. Why? Because kita tak nak
menggembirakan diri kita sendiri. Apa salahnya kita gembirakan diri kita sendiri? Pernah tak gembirakan diri sendiri? Kena orang lain juga. Tak perlulah orang lain. Gembirakan diri sendiri. Kalau kita mampu gembirakan diri kita sendiri, maka kita mampu buat apa saja. Sebab apa? Sebab yang tahu gembira atau tidak, kita juga. Diri kita. So, motivasi pagi ni, untuk pasal mencetus ni, tabiat orang berjaya ni, dia sendiri naikkan semangat dia. Contoh macam saya suka tengok orang senyum. Kalau dia tak senyum, saya macam, kenapa dia tak senyum? Tak gembira ke? Kita buat pula dia gembira sampai dia senyum. Okay. Itu akan mencetuskan semangat diri sendiri. Yang ketiga, rutin. Okay. Laksanakan tuntutan jadual. Tadi kita dah belajar dah. Kena buat jadual. Susun ikut waktu. Ikut jadual tu. Rutinkan dia. Secara konsisten. Kadang-kadang kita ni kena dipantau pula. Orang dah pantau. Barulah sibuk. Buat. Tapi bila tak pantau, tak nak buat. Diri sendiri. Maksudnya diri sendiri yang main tipu. Tipu diri sendiri namanya tu. Jangan buat begitu. Ini bukan tabiat orang berjaya. So, rutinkan jadual kita tu. Dan tidak semestinya jadual itu sama sampai bila-bila. Tambah baik. Kata, kita boleh masukkan aktiviti ni untuk kebaikan masa depan. Tuliskan semua. Dan yang keempat, hargai. Hargai siapa? Bukan setakat orang lain je. Diri sendiri pun kena ada penghargaan. Jadi kita setkan ini sebagai satu goal. Kalau aku berjaya meniaga ni, paling tidak saya nak try 1 bulan saya dapat RM1,000. Kalau berjaya ni, saya nak belanja diri saya apa? Bagi. Saya nak belanja diri saya handphone baru. Saya nak belanja makan di McDonald dan sebagainya. Kita pulang. Itu adalah satu penghargaan. Tapi janganlah sampai penghargaan itu diri sendiri pun tak mampu. Saya nak beli Ferrari. Baru je dapat RM1,000 nak beli Ferrari. Nanti dulu bang. Kena fikir yang logik. Measurable. Okay. Jadi, selepas kita dah setkan goal untuk menghargai diri sendiri, letakkan satu idam. Kita mengidam untuk capai goal tu. Mengidamkan kejayaan dan dirancang supaya dapat ganjaran yang kita dah janjikan tadi. Kalau aku berjaya dapat RM1,000 sebulan. Kalau aku berjaya dapat RM10,000 sebulan. Kalau aku berjaya dapat RM50,000 sebulan. Aku nak apa? Letakkan diri sendiri. Tulis besar-besar dalam buku tu. Tulis besar-besar. Kalau berjaya, saya akan apa? Ada setengah orang dia nak mencapai goal ni, dia ada yang buat nazar dan sebagainya. Itu terpulang cara masing-masing. Tapi letakkan satu, macam orang mengidam, nak sangat bila dapat, settle. Kalau tak dapat, anak meleleh liu. Itu contoh orang mengidam. Ini kata orang tua-tua je. Dan yang keenam, ingat saya punya teknik semua banyak ada 6. So yang keenam, kena percayalah. Kita dah tulis dan baca, dah cetuskan semangat diri, dah buat rutin setiap hari, dah buat penghargaan diri sendiri, kita dah mengidamkan tetapi tak percaya, tak jadi apa. So kena percaya juga dengan apa yang kita nak buat. Sebab kalau tak percaya, macam mana kita nak mula berjaya? Kena percaya juga. Tak percaya, percaya juga. Cuba lagi percaya. Percaya, pasti berjaya. Yes, ada yang kata dekat chat tu, self-reward. Itu sangat penting. Kita jangan tunggu orang bagi hadiah. Birthday pun kadang-kadang orang tak bagi ucapannya. Jimat kan? Selamat hari lahir, moga, bla 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 bla. Panjang doa dia. Alhamdulillah, kita pun amin. Hadiah tak ada ke lah hati. Tak cakap lah, takut nanti kecil hati kawan-kawan kan. Apa salah kita hargai diri sendiri? Jangan tunggu orang hargai diri kita. Orang tak tahu harga kita berapa. Kita yang tahu. Kita yang tahu macam mana nak hargai diri sendiri. Kita tahu macam mana nak gembirakan diri sendiri. So kenapa perlu menunggu orang lain? Jadi macam senang kan nak berjaya? So senang je nak menjaga dan berjaya ni. Tak susah pun. Yang penting buat sampai jadi. Kalau buat tak jadi, buat lagi sampai jadi. Apa ingat saya tiba-tiba duduk sini, saya tak pernah buat apa-apa berniaga, tak pernah terduduk tertiarap dan tersungkur ke masa berniaga? Pernah, semua tu saya dah lalui. Apa saja, cerita je lah. Penipuan, kena tipu, kena kecam, kena scam. Lepas tu berniaga, dah cuba buat, dah buat itu, dah buat ni, dah jaga semua tapi Allah kata tak boleh jadi, ni bukan rezeki kita. So dah juga menghadapinya. Dalam perniagaan emas masa-masa dulu, saya kehilangan hampir RM45,000. RM45,000. Saya dapat RM50,000 kan. Kehilangan RM45,000. Tapi itu bukan hasil yang saya dapat 50k tu, tak. Itu sebelum saya belajar. Sebelum saya berniaga emas sendiri. Sebab kerana percayakan sangat,
orang lain. Kita tak ada bukti, kita tak kaji, kita macam ikut saja niaga. Aku bagi modal je lah, lepas tu dia hilang. Ini bahaya. Kalau boleh cari ilmu. Senang je nak berjaya, tak ada masalah. Biasalah jatuh bangun tu. Tapi kalau kita nak play safe, kita kena buat PDCA tadi. Plan, do, dan check and action. Mesti buat. Kalau kita tak buat, kita tak pasti apa yang akan berlaku bila berlaku sesuatu masalah kepada kita punya perniagaan dan diri kita. Baik, kita tengok yang seterusnya pula. Apa lagi yang saya nak kongsikan? Okey, tadi kita dah tahu dah. Okey, macam senang aja nak berjaya. Kita punya mentality dah kuat ni. Aku dah strong ni. Aku rasa aku boleh mula hari ni. Hari ni aku nak mula. Hari ni aku nak mula apa? Aku nak mula apa ni? Aku nak berniaga apa ni? Sudah. Mari kita tengok apa yang kita nak mulakan. Mula-mula pilih dululah jenis perniagaan. Pilih dulu jenis perniagaan. Kita perniagaan bukan banyak pun, ada 2 je. Kalau ada cikgu-cikgu entrepreneurship dalam ni nak tambah, boleh je tambah, tak ada masalah ya. Perkhidmatan ataupun produk. Mana satu nak? Nak perkhidmatan atau servis ke ataupun nak jual produk? Ingat tadi kita kena nak fokus satu. Kalau nak produk lah. Kalau nak perkhidmatan lah. Macam saya suka perkhidmatan. Sebab apa? Sebab senang dapat yang tak ada modal punya. Semua yang saya belajar kat YouTube kan modal sangat pun, wifi pula pakai, tumpang pula jiran punya wifi. Apa yang ada modal free semua. Nak pakai data sendiri tak cukup. Dapat 1 gig je free satu hari. Jadi, apakah servis, apakah produk? Boleh tengoklah contoh ni. By the way, semua ni yang dalam slide saya ni, saya dah pun kongsikan. Boleh je pergi dekat ahmadfuzi.com/masmed. Masmed. Nanti akan nampak lah buku ni online book ni. E-book lah saya panggil. Okey. So contoh perkhidmatan atau servis ni, kita boleh buat servis percetakan, perkhidmatan menghantar makanan macam Foodpanda. Banyaklah orang dah buat ni, GrabFood. Servis membaiki komputer dan gadget, servis membersihkan rumah, khidmat rundingan dan sebagainya. Dan hari tu masuk dalam bulletin utama, kita punya graduan pula tu UiTM. Dia buat servis angkat sampah. Bayar RM1 je, tak apa. RM1 je cukup. Tapi untuk dia punya apartmen tu je atau flat tu saja. Okey juga, itu salah satu perkhidmatan. Ada modal ke? Tak ada modal lah. Datang rumah orang ambil sampah, siap dia WhatsApp lagi. Tolong ambil sampah boleh. Itu yang bayar RM1. Tapi orang Malaysia ni semuanya bermurah hati. Saya tak yakinlah dia orang bayar RM1. Saya pasti ramai yang bayar lebih. Sebab dah tolong dia. Tolong angkatkan sampah. Tinggi juga flat tu saya tengok. Okey. Untuk produk pula, ini terlalu banyak. Barangan kosmetik lah, pakaian lah, makanan, minuman, kenderaan, aksesori pakaian, peralatan rumah, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain. Tak payah susah-susah kalau nak cari idea produk ni. Cuba pergi kat cermin tu, tengok diri sendiri cermin. Semua satu badan tu ada produknya. Nak jual apa saja boleh. Sampaikan bulu mata palsu pun orang jual. Okey. Jadi apa yang mustahil ni? Tak ada yang mustahil. Mari kita tengok. Macam mana pula nak memilih perniagaan? Saya dah tahu dah. Saya nak fokus pada produk lah. Ataupun saya nak fokus pada servis lah. Ataupun perkhidmatan lah. Tapi, macam mana nak pilih kan? Kita tengok dulu. Nak pilih perniagaan perlu teknik juga. Kita tengok kita minat apa. Orang yang bermula dengan minat ni lagi mudah berjaya daripada orang yang tak ada minat. So, kalau you nak jual produk, anda nak jual produk, pastikan anda minat lah produk tu. Janganlah jual secara terpaksa. Saya pernah jual produk yang saya jual secara terpaksa. Saya jual kopi. Saya tak minat kopi. Saya minum kopi pun tak. Saya jual kopi. Tak siapa beli. Kelakar tak minat. Sebab tak minat. Sebab bila tak minat, kita tak passionate. Kita tak menjiwai. Kita tak letak kita punya usaha sepenuhnya. Rugilah. Kita kalau boleh, biarlah buat benda yang minat. Macam tu. Dan perniagaan berdasarkan minat sangat mudah untuk dipilih sebab kita dah minat, dan selalunya perniagaan ini sangat mudah dijiwai dan dapat bertahan lama. Kita suka buat perkara yang kita sukalah. Kalau kita tak suka, takkanlah kita nak buat kan. Jadi yang kedua, nak pilih boleh juga kita mulakan melalui kajian. Buat kajian, cari maklumat. Kita nak berniaga apa ni kajian ni. Sebab kita bimbang juga. Bila kita ada produk tapi kita tak kaji, kita tak tahu ni buat apa ni. Nak buat servis, tak tahu apa yang tengah trending, apa yang ada demand, tak tahu. Tapi boleh ke? Masih lagi bertanya, boleh ke? Boleh.
Kejap lagi saya tunjukkan rahsianya. Rahsia perniagaan. Macam mana dia orang boleh berniaga? Contoh kalau tak ada orang jual skru, siapa yang nak gunakan tayar? Takkan tayar nak pakai tampal je. Memang tanggal lah. Pakai gam uhu pula tu. Tak boleh. Kena ada jual skru dan nut bolt tu. Kena jual. Kalau tak ada yang jual, macam mana kereta nak berjalan? Nak bergerak, tak boleh kan? So buat kajian. Mesti ada. Kejap lagi kita kongsikan rahsia. Rahsia je. Kejap lagi rahsia. Dan yang ketiga, melalui pengalaman. Pengalaman diri mengajar kita macam-macam perkara dan selalu sangat berharga. Contoh kita kata, bila beli, katalah pernah beli handphone lah, senang cerita handphone, semua orang ada handphone kan. Beli handphone, beli casing. Casing dia ni cantik langsung. Kan bagus kalau casing dia ni begini, begini dan begini. Wah, kita pula macam ada kilang buat casing. So ini pengalaman. Pengalaman ni boleh jadi satu cara juga memilih perniagaan. Kita tengok orang ada banyak masalah dengan keracunan makanan. Apa kata kalau kita jual satu produk yang boleh memulihkan terus asal keracunannya, maka ubat ni baik terus. Itu satu juga cara memilih perniagaan. Lagi senang kalau dah ada orang yang ada pengalaman, lagi mudah nak mencari perniagaan apa nak mula. Jadi, yang seterusnya adalah macam mana rahsia utama perniagaan. Saya dah mulakan rahsia ni. Tolong tulis sekarang, tulis. Ini punca-punca macam mana perniagaan boleh berjaya. Okey, setiap produk atau servis yang ditawarkan perlulah mempunyai permintaan. Ini rahsia. Janganlah kau shop sendiri, kau main berjual aja. Ada tengok minyak wangi macam viral je. Dia pun jual dekat UiTM Segamat. Ataupun dia pun jual kat kawasan kampung dia. Rupanya orang semua tak minat pun minyak wangi. Rugi. Jadi apakah asas permintaan ini? Kita kena tahu permintaan. Contoh, bila COVID-19 melanda, PKP dijalankan. Semua orang sibuk dengan sanitizer. Sebelum ni jual juga, tak ada kisahnya pun. Hari ni pula tiba-tiba penuh orang semua jual sanitizer. Banyak sampai berbotol-botol, besar pula tu. Jadi apa yang berlaku kat sini? Rahsia pertama adalah, untuk asas permintaan adalah ketakutan. Jual perkara yang menghilangkan ketakutan pelanggan. Orang takut kotor, jual emas. Di pasar raya jual RM1.50 satu keping. Jual 10 dapatlah berapa ringgit tu kalau 10. Jadi contohnya, kalau takut gelap kita nak jual apa? Jual lampu picit. Kenapa orang takut gelap? Sebab gelap takut. Jadi kita jual lampu. Sebab tu ada lampu. Semua office ada lampu. Semua rumah ada lampu. Ada yang malam-malam pakai pelita. Mungkin ada. Tapi kenapa pakai pelita? Sebab takut gelap. Nak terang. Jual pula pelita. Dan macam-macam lagi. Ini ketakutan pun boleh jadi juga rahsia demand. Rahsia permintaan. Yang kedua, kita tengok kepada minat. Minat. Pertama, minat ni adalah perkara yang diminati oleh pelanggan. Contoh macam hobi. Dia minat memancing. Jangan samakan diri kita. Kita tak minat lah mancing. Tak naklah jual barang memancing. Boleh juga jual barang mancing walaupun tak minat, tapi kena kajilah, belajar. Tapi kalau minat lagi baik. Dia tahu apa orang suka dengan memancing ni. Jual joran lah, jual tali kail lah, jual itu, jual ini, jual sampai kadang-kadang yang apa tu, saya pun tak tahu, saya tak tahu ada memancing. Yang tolong gulung tali tu pun siap ada lagu kadang-kadang, lagu Doremi lah dan sebagainya. Canggih sekarang kalau datang memancing ni. Ikut minat pula orang ni. Ini permintaan ni kena berasaskan kepada minat pun akan jadi juga sebagai rahsia utama perniagaan. Dan yang ketiga, masalah. Apa beza ketakutan dengan masalah? Ketakutan ni memang fear lah, takut. Tapi masalah ni sentiasa berlaku, hari-hari kita berlaku. Masalah kita hadapi setiap hari berlaku. Takkanlah hari-hari takut, betul tak? Ni masalah ni sentiasa berlaku. Sediakan penyelesaian kepada masalah pelanggan. Yang pertama tu, contoh saya bagi, nilai wang semakin menurun. Alamak, duit makin lama makin murah lah. Zaman dulu, zaman 60-an, 70-an, 80-an, RM50 penuh 3 troli. Sekarang RM50 satu barang je. Macam mana ni? Nilai wang. Sebab itu saya bermula dengan jual emas masa master dulu. Sebab apa? Emas tak pernah turun lah nilainya. Makin naik pula. Pelik Emas macam promote pula bisnes sendiri. Tak ada lah. Tapi kalau nak minta khidmat nasihat, tak ada masalah. Khidmat nasihat free je. Nak beli emas, tu kena bayar. Okey, so masalah bila kita bercerita tentang wang ataupun duit ni, duit makin lama makin nilainya makin kurang. Jadi bila cerita pasal emas mahal lah, nanti susah lah, itulah inilah dan sebagainya. Nak jagalah, kena zakat lah. Apa salah zakat? Jadi masalah ini akan juga menjadi satu rahsia
pada permintaan pelanggan. Kita cari masalah. Oh, sakit kepala, orang jual Panadol. Betul tak? Ada Euphamal. Dah cukup dengan tu, ada itu, ada ini. Contoh, ada orang sakit kencing manis. Takkan nak harapkan ubat doktor je. Cari daun ke buah batawali tu. Boleh turunkan kencing manis katanya. Jadi satu produk dah. Dah jadi pada penyelesaian masalah pun menjadi juga sebagai rahsia utama perniagaan berjaya. Dan yang keempat adalah keinginan. Okey, kalau ada cikgu-cikgu ngajar dalam ni, dia kata keinginan melawan keperluan. Sekarang orang dah tak kisah dah keinginan ke keperluan ke. Kadang-kadang keinginan mengatasi keperluan. Asal ada duit je, pantang ada duit. Pantang ada duit nak beli. Contohnya teringin handphone baru. Ini pun sama juga. Ada keinginan, macam-macam keinginan manusia. Ada setengah, ni PKPP dah bermula, kita boleh melancong, keinginan untuk melancong. So apa servis yang kita boleh buat? Saya ada rumah separuh ni macam tak guna je bilik ni. Apa kata jadikan homestay? Masuk dekat apa nama, Lazada pula, dekat Agoda ke, dekat mana tu yang selalu orang buat homestay punya sewaan tu. Dah jadi satu perniagaan. Nampak? Perlukan demand. Okay, dalam tempoh PKPP ni juga, apa lagi keinginan yang orang perlukan? Kadang-kadang orang perlukan sesuatu yang kita pun tak jangka. Jadi kita perlu memerhati dan melihat, tanya dan baca kalau boleh. Semua benda sebenarnya banyak memberi peluang kepada kejayaan perniagaan. Modal macam mana? Modal. Saya tak ada modal. Macam mana saya nak berniaga? Tadi dah cakap dah. Saya nak cerita hari ni, nak kongsi hari ni. Tapi sikit lah. Sebab nanti siri 2 nak cerita banyak lagi pasal apa benda yang berniaga tak ada modal. Betul ke berniaga tak ada modal boleh berniaga? Saya dah buat lah. Okay, macam mana ni? Berniaga tak ada modal? Biar benar lah. Tipu lah Mamat ni. Takkannya tipunya. Kalau dah betul tak ada modal, nak berniaga juga tak kira. Nak berniaga juga ada usaha kat situ. Nak cuba berjaya, boleh teruskan. Sahut cabaran saya berniaga tanpa modal ni. Saya kongsikan cerita saya sekejap lagi. Macam mana saya berniaga tanpa modal. Okay, tapi benda ni orang dah biasa buat. Sekarang ni orang macam dah tak pelik dah. Kalau dulu orang pelik. Okay, saya jual pendrive dulu. Dulu pendrive harga mahal RM128. Seolah-olah 1 megabyte dulu RM1 harga dia. So dekat Sekamat ni memang dia jual paling murah pun RM80. Harga 128 tu terlalu mahal lah. RM80 untuk 128 MB. Tapi saya menjual pendrive ni, masa saya belajar di Broma dulu, saya jual kat kawan-kawan ni, saya tak ada modal. Dah lah RM80 tu kat Segamat dia punya harga. Jadi saya pun cari network. Saya telefon abang saya masa tu, pinjam pula handphone kawan. Maklumlah zaman tu tak ada handphone. Kawan ni kaya sikit, saya pinjam handphone kawan tu. Saya telefon abang saya, dia dekat KL. Dekat pula rumah dengan Plaza Loyat. Saya minta dia tolong carikan maklumat. Berapa harganya? Rupa-rupanya zaman itu, pada tahun lebih kurang 2005 macam itu, harga baru RM30 untuk 128 MB. Banyak kan beza? So saya ambil kat situ, saya jual RM50. Tapi saya tak ada modal. Takkan saya nak ambil stok. So saya buat promosi. Saya tanya kawan saya, nak minta tolong lah, boleh tak print kat iklan ni? Tapi saya nak minta belanja lah. Muka tak malu lah masa tu. Tak ada modal. Sebab tu tadi tips saya, minta tolong. Minta tolong kawan-kawan yang nak bantu kita lah. Jangan takut lah kena kecam. Biasalah berniaga kena kecam. Buat baik pun kena kecam. Ni kan pula buat jahat. Tapi kita nak berniaga, buat baik, tolong orang. So jangan risau benda-benda gini. Jadi dia tu tolonglah print saya iklan. Saya pun bagilah kat kawan-kawan saya. Adalah 5-6 keping aja, tak banyak. Tampal lah kat dinding-dinding ke, bagi dekat dalam kelas ke. Gitulah. Sekali pula banyak pula order. Banyak pula order. Macam mana pula order ni? Bila order macam ni berlaku, takkan saya nak biar kosong je. Bayar dulu, barang dapat kemudian. Nampak? Ada modal? Tak ada modal. Telefon yang kawan orang. Print pun orang tolong. Lepas tu nak beli kena bayar dulu. Inilah istilah yang kita panggil. Teknik yang pertama adalah pre-order. Ambil order, bayar dulu. Barang dapat kemudian. Sekarang orang dah percaya dengan pre-order.
Tapi janganlah sampai tertipu. Kalau boleh jadilah peniaga yang jujur. Jujur pre-order ni kena jujur lah. Sebab reputasi ni sangat penting. Takkan sekali ni je nak berniaga. Lepas tu tak nak dah. Nak tipu orang sekali je. Saya pernah juga membeli di mudah.my, di mana saya sebagai pelanggan membeli satu barang, tak barang biasa je, macam CD macam tu lah. Saya beli PS4 punya gaming punya CD lah. Harga RM60 je, tak mahal sangat lah. Tapi sampai sudah tak sampai, rupanya dia tipu saya. Nampak? Ini berlaku dalam pre-order. Macam-macam berlaku. Tapi kita jangan tipu pelanggan kita. Takkan sekali tu je dapat RM60 tu je. Lepas tu saya viralkan kat semua orang. Jangan beli dengan orang ni. Dah tak boleh beli dah. Dah tak boleh niaga dah. Kan rugi. Jangan sekali-kali kita tipu orang. Jadi, teknik yang pertama adalah pre-order. Nampak? Tak ada modal langsung berniaga. Tahu-tahu dapat untung. Saya siap boleh bagi free gift lagi. So, selepas saya dapat order, dapat duit beli pendrive tu, saya hantar ke abang saya duit tu. Dia pun belikan barang. Dia pula post gunakan duit yang ada. Saya pun dapat, saya membagi kat kawan-kawan. Saya untunglah beratus-ratus ringgit dengan sekali order. Nampak? Dah tak ada modal tu. Tak ada modal tapi untung. So, banyak juga yang saya aplikasikan dengan pre-order ni. Saya jual t-shirt dulu masa saya belajar pun. Saya jual t-shirt juga. Saya buat pre-order juga pun sama juga. Saya jual emas pun pre-order juga. Pun sama. So, tak ada modal. Okay? Dan yang kedua, kita jual skill. Kita ada kemahiran. Kalau tak ada, kita belajar satu kemahiran baru. Katalah kita baru belajar buat roti. Nak jual roti lah pula. Nak jual roti pula. Tak ada masalah. Jual lah roti ni. Jual roti ni. Tak ada masalah. Kita buat kemahiran, contoh buat kelas membuat roti. Letak kat YouTube dan sebagainya. Buat webinar. Nak masuk harga RM5 je. Tak mahal. Tengok. Kadang-kadang harga ni bukan satu masalah pun. Ada setengah orang mampu membeli dengan harga yang beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit. Beli macam tu je. Tak apa, saya ada duit. Sampai tahap macam tu. Jadi, harga ni bukan satu isu untuk berniaga. Jadi, kita boleh letak macam-macam. Tapi, kena berbaloi lah dengan nilai yang disampaikan. Sebab itu ada kelas macam ni, webinar macam ni. Tengok, Masmed bagi percuma je dekat YouTube. Tapi, orang lain buat sampai beribu-ribu ringgit pun pergi. Puluh ribu ringgit pun pergi. Sebab dia tahu ilmu tu bukan senang nak dapat. Jadi, kita jual skill kita. Sama ada nak jual perkhidmatan ke produk ke, yang penting kita ada skill tu kita jual. Contoh, saya bagi contoh, masa saya belajar masa degree dulu, saya buat servis komputer. Tak mahal saya buat. Kalau kat kedai RM50, saya buat RM15. Tip-top. Siap semua software yang diminta saya bagi. Software tambahan pun saya bagi. Macam itu. RM15 je. Tapi masa tu kita student kan. Kita gunakan resources yang ada. Okay. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, barang terpakai atau pre-love. Janganlah barang dah rosak kan. Kesian kat customer. Barang dah rosak, jual juga. Ini bukan pre-love ni, bukan barang rosak yang tak guna lagi. Barang terpakai yang masih boleh baik, boleh digunakan, kita guna. Bagi. Kita gunakan, kita jual. Dan saya pernah juga buat beberapa kali. Contoh, saya dulu ada... minta maaf lah, saya memang seorang gamer. So, saya ada Xbox 360 tu. Versi lama, sekarang Xbox One dah. Xbox 360 tu saya beli RM1,500. Tapi saya rasa macam terbiar je, jadi tukun kat rumah kan. Kita jual lah. So kita jual dengan harga RM800. Baru 2 hari orang dah beli. Saya macam agak terkejut lah. Rupanya ada customer kat luar yang mencari produk-produk terpakai ni. Jadi tak ada masalah pun. Ada modal ke? Tak ada modal lah. Jadi yang ketiga adalah Alibaba. Bertindak sebagai orang tengah, lebih jimat dan menguntungkan. Tak ada buat apa-apa sebagai orang tengah. Ada orang panggil ni broker. Alibaba. So, Alibaba.com tu pun macam ni lah. Dia tak ada produk pun. Tapi satu dunia jual dekat dia. Satu dunia. Dia letak adalah sikit fees yang kena bagi. So, itu juga salah satu cara meniaga tanpa modal. Jadi Alibaba. Okey, apa pengalaman saya? Masa Alibaba punya version ni, masa saya lepas degree, saya tak ada kerja selama 6 bulan. Tak ada kerja 6 bulan. Dapat anugerah macam-macam masa belajar tapi macam biar betul ni aku nganggur juga ni kan. Pointer boleh tahan, hebat juga. Saja nak belagak sini pula. Saya buat perniagaan ni Alibaba. Macam mana saya buat? Saya ambil upah untuk graphic design. Graphic design. So graphic design ni adalah skill tadi. Jual skill. Lepas tu bukanlah saya buat graphic design tu. Saya ambil upah untuk jadi orang tengah je. Dia tak tahu pun bukan saya design.
Dan dia pun tak tahu bukan saya yang siapkan. Saya jadi orang tengah, saya jadi macam konon-konon consultant lah, broker-broker macam tu. Jadi Alibaba Pun boleh juga, tak ada modal. Ailio je, Ailio ada modal, tak ada. So pun boleh menguntungkan juga. 10,000 juga waktu tu, tapi alah cerita RM10,000 je ni macam boring lah. Kita relatekan juga. Saya pernah buat juga hardcover binding. Yang tu tak adalah RM10,000. Adalah dalam RM3,000 macam tu, sekali order. So ada banyak buku student hantar kat saya. Saya tak buat pun kerja tu. Saya cuma ambil dan tolong hantar. Dan bukan saya pun hantar. Saya minta tolong orang yang ada kereta. Belajar kan, mana ada kenderaan. So minta tolong, tolong hantar, nanti aku upah lah minum air ke, belanja McD ke, KFC, macam tu je. Tapi tunggulah dapat duit dulu. Dah dapat duit, kita settle. Dan yang seterusnya, yang cara kelima, meniaga tanpa modal adalah melalui ejen atau dropship. Okey, ejen atau dropship ini sangat-sangatlah kita panggil subjektif. Yang mana ada setengah tu berbayar dan ada setengah tu tak bayar. Jadi kita carilah yang kita tak ada modal. Jadi bila kita tak ada modal, kita carilah yang tak payah bayar. Boleh je. Sebabnya bila tak payah bayar, kita tak perlu nak involvekan modal yang banyak untuk kita mula berniaga. Lebih mudah. Boleh jadi ejen atau dropship. Dropship ni apa encik? Saya dengar dropship ni. Ada orang panggil runtuhan kapal. Jatuhan dari kapal kau ambil kau jual. Tak adalah macam tu. Tapi kita jadi ejen kepada company yang dah kukuh. Jangan pula cari dropship di bawah dropship. Rupanya kita punya bos tu pun dropship juga. Ini pun memang selalu berlaku. Dropship menjadikan di bawahnya, staff-staff di bawahnya dropship juga. Bila tanya lah, dia bukan HQ pun. Lah, habis macam mana? Saya nak jadi ejen, saya nak jadi dropship ni. Boleh ke? Apalah tak boleh. Boleh saja. Macam mana caranya? Mari kita tengok. Tips nak jadi ejen atau dropship. Jadi untuk berjaya, kadang-kadang walaupun kita tak ada modal, kita boleh dapatkan pula ejen di bawah kita. Saya pernah buat ni. Saya pun pernah buat ni ejen. Saya pernah ajar juga student saya. Dia jual lampu ni. Dia panggil Fairy Light nama dia. Fairy Light. So Fairy Light ni lampu macam kelip-kelip je. So student ni suka pula pasang dekat bilik. Pasang kat bilik, masa tidur tu terkelap-kelip. Lama-lama dia tidur. Pun ada sebagai hiasan bilik. Jadi dia dah pasang ejen. So saya pernah pesan dalam kelas, if you want to go fast, go alone. Memang laju, you boleh buat selaju. But if you want to go far, go together. So cari orang lebih ramai. Kita nak lebih lagi. So boleh je kalau nak buat ejen, you jadi orang tengah. Padahal orang tengah je jadi ejen. Tapi kena jagalah ejen ni. So sekarang kita nak cerita macam mana nak jadi ejen atau dropship. So dropship atau ejen ada yang beryuran dan ada juga yang percuma. So yang ni kena kajilah sikit. Kena carilah kat Google tu. Tanya-tanya kawan-kawan yang pernah berniaga kan. So paling penting pastikan HQ tu sah. Macam mana nak tahu sah ni? Kadang-kadang dia scam je, tipu. Caranya pertama, semak akaun media sosial dia. Semak tarikh akaun dibuka. So berapa ramai followers. Ada tak likers yang komen, dia beri maklum balas tu, aktif tak. Ini dah 5 tahun dulu pun kau masih nak percaya macam mana? Kan? So tak perlulah. Dan sebabkan saya fokus kepada tiada modal, pastikan tiada yuran lah. Kalau dah ada yuran, kalau kata nak tanpa modal juga, cari yang tak ada yuran lah, yang mudah. Ada je. Ataupun you jadi ejen secara diam-diam ataupun cari dropship secara diam-diam. Contohnya begini. Orang yang duduk di Pahang ataupun orang yang duduk di Kelantan, Terengganu, ada banyak industri. Contoh di Terengganu banyak industri keropok leko losong. You jadi ejen dia tapi tak payah cakap dengan dia pun tak apa. You jadi peniaga lah. You dapatkan order, bagi kat dia. Lepas tu you postkan. Boleh juga. So tak ada yuran jadi ejen atau dropship. Kita jadikan dia. Kan? Dan yang ketiga, semak information. Semak maklumat daripada HQ, daripada Facebook yang utamalah. Pastikan menghubungi HQ syarikat. Contoh nak jual di Zandra, minta maaf tersasul. Nak jual di Zandra tapi pergi HQ kat tempat lain. Bukan HQ pun. Dah itu maklumat yang salah. So cari HQ syarikatnya. Kalau nak lebih mudah lah. Tapi bila guna HQ ni biasanya ada yuran. So hati-hatilah. Kalau ada modal sikit, apa salahnya? Tak ada masalah. Semak maklumat di media sosial ataupun yang ada laman web rasmi. Itu lebih mudah. Sebabnya bila ada laman web rasmi, dia boleh bawa kita, dia boleh tunjukkan kita macam mana caranya. Okay?
Dia boleh bagi tahu apa syarat-syarat dia, macam mana kita nak mula menjual, apa yang boleh, apa yang tak boleh. So SQ ni akan bagi tahu. Kadang-kadang yang paling best sekali, dia pula bagi cara dan latih kita. Oh, cara nak jual produk ni macam ni. Ini yang telah menjadi efektif, sangat berkesan. Dan biasanya akan meningkatkan jualan dalam tempoh 3 jam je. Contohnya lah. Ada banyak cara. Okay. So, saya dah bagi tahu macam mana nak plan. Ini baru fasa planning. Tadi kita cerita pasal PDCA. Plan, do, check dan action. Plan, do, check dan action. Dalam planning ni, tadi tu semua baru planning. Baru planning. So tulis dalam buku, nak berniaga apa, nak buat apa produknya, nak dapat kat mana, nak semak akaun siapa, nak jadi dropship siapa, apa strateginya, macam mana caranya nanti nak jual. Tu nanti kita akan detailkan lagi. Tapi tulis, semua tu tulis sebab kita nak perancangan kita semuanya bertulis. Jadi sekarang ni saya akan bawa anda semua kepada satu topik ataupun perkara yang paling penting, paling penting dalam kehidupan manusia. Tapi bukanlah penting sangat. Ada orang kata, tak penting sangat lah, itu bukan yang terutama. Tapi dia penting. Macam mana tu? Ada pula yang bukan terutama tapi penting je. Okay. So, mari kita saksikan. Okey, ini kita nak cerita pasal celik wang duit. Duit, di mana kau duit? Duit lah, pasal duit ni. Mari kita cerita pasal duit. Okey, ada yang cerita pasal produk viral je, Bagus jual produk viral ni, tapi hati-hati. Hati-hati. Kenapa kena hati-hati? Sebab produk viral ni kita tak nak dia panas kejap je, lepas tu orang tak heran pun. Ini kita tak mahu Kita tak mahu yang ini. Contoh dulu pasal monopod. Kan, monopod. Monopod ni hati-hati dulu. Masa mula-mula keluar, semua orang jual monopod. Ada monopod yang panjang semacam galah, boleh kait kelapa. Lama-lama orang tak heran pun dengan monopod. Ini kita risau. Kita tak nak jadi macam Nokia. Ingat Nokia? Handphone Nokia? Siapa pernah pakai handphone Nokia? Dulu dia lah yang paling hebat dalam dunia. Tapi akhirnya, sebab dia tak nak berubah, dia merudum sekejap. Sama dengan BlackBerry. Mana ada BlackBerry ada lagi ke sekarang? Ada nampak iklan? Tak ada. So, hati-hati. Bukan tak boleh. Hati-hati. Mungkin ada yang jual Samyang. Kita jual Samyang ni, boleh stok banyak-banyak. Tapi hati-hati. Produk viral ni, kalau boleh biar dia sustain. Kita nak yang sustainable business. Yang boleh bertahan, yang boleh lestari lama. Kita tak nak dalam niaga. Okeylah, aku nak berniaga 2-3 hari ni je. Susah lah macam ni. Kata nak berjaya. Okey, mari kita tengok topik keuangan. Celik wang. Kenapalah penting sangat pula wang ni ya. Kita ni setiap hari kalau boleh, memang lidah mertua. Jual lidah mertua. Kelakar juga viral pasal lidah mertua punya pokok ni. Kat rumah saya banyak, tak ada siapa pula heran. Okey. Mari kita tengok apakah dia lumrah wang. Ini saya pasti ramai lah pakcik-pakcik, makcik-makcik yang apa yang kita panggil tahu pasal keuangan ni. Okey. Jadi sekejap ya. Bila kita tengok lumrah wang ini, lumrah wang, makin dia banyak, makin seronok pula nak menghabiskannya. Kan? Makin banyak, alamak duit banyak ni. Jom. Makin banyak ni. Makin slow ya suara saya. Sekejap saya kuatkan sikit. Okey, makin lama makin banyak pula, makin suka pula nak habiskan. Ini lumrah keuangan ni. Cuba perhatikan, cuba semua orang keluarkan, kalau ada note RM50 ke RM10, RM5, RM1 pun tak apa. Cuba tengok gambar siapa yang ada kat situ. Gambar siapa yang ada dekat situ. Gambar siapa? Cuba siapa yang boleh chat, cuba jawab. Gambar siapa yang mula-mula kita nampak. Gambar orang yang dah tak ada pun dalam dunia. So gambar ni bukanlah kata dia hantu, bukan. Tapi duit ni berhantu. Duit dalam dunia semuanya gambar orang yang dah tak ada dalam dunia.
Jadi dia ni berhantu. Jadi hati-hati dengan duit ni. So lumrah dia ada ke tak ada ke, semakin banyak dia rancang nak beli. Duit tak ada ni. Tapi sibuk nak beli. Nanti ada duit aku nak beli ni. Aku nak bayar ni. Aku nak ambil ni. Lepas tu bila tak ada, pemikiran boleh tersekat, sangkut kepala ni. Kat sangkut. Alamak, duit tak ada lah. Macam mana nak buat ni? Nak buat ni lah. Duit tak ada se. Macam mana nak buat se? Bila tiada duit, pemikiran sangkut. Yang peliknya bila mencari cara menghasilkan pula, tak pernah dapat. Duit tak ada, nak cari duit tak dapat. Macam mana ni? Tak ada idea lah. Sangkut. Sebab bila ada duit, ada je idea. Idea apa? Idea nak membeli. Ini memang lumrah wang. Dan yang seterusnya adalah jarang-jarang berlaku perbelanjaan bulanan semakin berkurang. Makin lama makin kurang. Ada tak? Makin hari makin kurang belanja. Macam pelik lah. Macam tipu je. Tak ada orang belanja makin kurang. Selalunya makin meningkat. Tak ada orang yang gajinya semakin kurang. Ada gaji semakin kurang. Gaji makin kurang. Marah. PTPTN makin sikit. Ada marah. Marah tak? Marah orang kalau duit makin kurang. Kita tengok je lah bila kita pergi. Ya memang betul Syahrul Izlan. Saya selalu alami situasi ni. Semua orang alami. Termasuk jutawan-jutawan, bilioner, semua alami. Makin banyak duit, makin banyak nak beli. Tapi kita kena kawal lah. Kita kawal. Benda ni dia macam ada saka. Saka pula. Dah macam bomoh. Bukan So kita kena hati-hati dengan keuangan. Kerana dia mampu menjadi apa saja. Mampu menyusahkan hidup kita. Mampu juga membantu kehidupan kita. Jadi kena hati-hatilah. Diam tak diam dah dekat. Dah tinggal setengah jam ya kita punya ceramah webinar ni. Tak apa. Mudah-mudahan dapat ilmu. So tuliskan dulu masalah dalam buku nota tu. Masalah saya dengan wang. Adakah sama dengan lumrah wang yang saya tulis ni? Kalau ada, tulis. So ini akan jadi titik untuk kita berhati-hati. Hati-hati. Bila ada duit je tengok balik. Alamak aku ni pantang ada duit. Dah plan dah. Sekarang ya betul. Siapa nama ni? Anis Hazim. Cashless sekarang pakai e-wallet. Lagi dahsyat. Tak perasan pun duit pergi. Macam air. Tahu-tahu dah tinggal 20 sen je. Lepas tu dapat surat tutup akaun. Hati-hati. Tahu-tahu duit habis. Bila pakai e-wallet, bila pakai cashless, kita tak pegang. Tekan-tekan. Gosok-gosok handphone, duit dah hilang. Gosok-gosok handphone, duit dah pergi. Tahu-tahu je. Lama dah tak ada duit dah. So hati-hati. Betul. Mari kita tengok pula macam mana nak urus keuangan. Kita dah ada duit ni. BPN dah bagi. Bantuan Prihatin Nasional bagi duit sikit. So hati-hati. Bukan banyak sangat duit tu. Bagi one off je. So hati-hati macam mana nak urus wang. Yang pertama, kita kena bayar diri sendiri. Ini saya nak bercakap tentang simpanan lah. Aset. Gambar mas teman-teman jual emas dulu. Bayar diri anda dahulu. Pada yang ada gaji, mungkinlah boleh kita kata, okey cukup hari bulan aku tahu duit gaji masuk. Pada yang mencari pendapatan harian, pada yang mencari, bukanlah kita kata you kais-kais, tak. Janganlah kais-kais kan. Kita mencari pendapatan kita setiap masa, setiap hari, secara sendiri dengan bekerja sendiri ataupun dengan berniaga. Bayar diri anda dulu. Macam mana bayar diri anda? Bayar masa depan anda. Simpan. Macam mana nak simpan? Jangan simpan dalam bentuk cash. Bila simpan dalam bentuk cash, maksudnya ini adalah wang emergency yang mana akan digunakan juga satu masa. So, itu cerita lain. Kita tak nak gunakan wang emergency. So, wang emergency ni akan digunakan juga pada satu masa. Kalau boleh, kita simpan dalam bentuk yang sukar digunakan. Yang sukar digunakan. Jadi, saya cadangkan ada orang gunakan emas. Macam saya gunakan emas untuk simpanan. Yang tak boleh di-cashkan dengan serta-merta. Tak boleh. So, kita disiplin. Tapi jangan pula, saya tak makan lagi. Tapi Cikgu Fuzi kata kena bayar diri sendiri dulu. Simpan semua. Last-last ke bulu tak makan. Jangan buat macam tu. Bayar diri sendiri kita dah setkan. Okey, katalah gaji kita 100% tu. Kita dah siap bayar zakat semua dan sebagainya. Okeylah, saya nak simpan 10% bulan ini. Okey tak 10%? Tak cukup 10%. Kalau banyak sangat 10%, sikitkan, kurangkan dia 5%. Pastikan ada. Sebab kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku. Sama macam yang kes yang berlaku pada COVID-19 ni. PKP ni. Tidak ada siapa menjangka hari raya kena raya kat rumah. Tak boleh berjalan. Pakcik-pakcik, makcik-makcik kata seumur hidup pakcik lah. Tak pernah ada raya macam gini. Kita mana nak tahu
Kita mana nak tahu kan macam itu. So kena hati-hati. Siti Rafida Abdul Rashid, mohon link dikongsi link Cik Fuzi tadi. Boleh scroll ke atas sekali, tak ada masalah. Atas sekali, panjang sangat je. Saya share sajalah ya. Nama dia ahmadfuzi.com/masmed. So akan dapatlah ebook yang semua slide yang saya bertunjukkan hari ni. Okey, so selain daripada emas, apa lagi yang kita boleh letakkan? Mungkin boleh letakkan dalam pasaran saham, tapi dalam pasaran saham ni kena hati-hatilah, kena pandailah, kena ada ilmu. Kenapa? Kenapa kena ada ilmu? Sebab dalam pasaran saham dia ada turun naik. Dia ada turun naik. Jadi kita bimbanglah waktu turun tu kita dah stres. Alamak, duit aku makin sikit. Kenapa dah lah duit sikit makin sikit? So kena hati-hati yang ni. Jadi pasal kenapa saya sibuk sangat bercerita pasal emas? Ingat, bukan nak jual emas, tapi kalau boleh apa salahnya kan? Tapi sebab emas ni nilainya tak berubah, malah makin meningkat. Pada zaman Rasulullah SAW, harga seekor kambing adalah 1 dinar emas. 1 dinar emas, okey? 1 dinar emas. Dan harga seekor kambing pada tahun 2020 sama nilainya dengan 1 dinar emas. Kalau saya mengambil harga emas pada minggu lepas, lebih kurang 1,100 lah kalau tak salah. 1 dinar emas. Lebih kuranglah harga kambing sekarang. Jadi, kenapa masih menyimpan dalam bentuk cash? Jangan tanya saya, tanya diri sendiri. Kenapa masih simpan dalam cash? Ya, ruginya aku ni. Tapi kan cikgu, tapi kan sudah macam-macam panggilan tanya kat saya. Kan kena zakat. Apa salahnya berzakat? Itu kan untuk orang yang memerlukan. Kan? Selagi kita banyak memberi, makin banyak yang kita akan dapat. What you give, you get more pula daripada Allah. Jangan risau, semuanya tak pernah berlaku kerugian dalam kita mencari kejayaan di dunia. InsyaAllah kejayaan juga di akhirat. So, pertama nak urus wang, bayar diri sendiri. Simpan, simpan dan simpan. Menabung itu tak pernah merugikan. Kenapa kita menabung? Selalunya kita menabung dengan penyakit. Perasan tak? Menabung dengan penyakit. Kita tahu jangan makan sangat lemak-lemak. Nanti kan boleh kena kolesterol tinggi. Tahu dah, tapi kita tetap menabung. Menabung kolesterol. Kita tahu minuman manis itu sangat membahayakan. Hari-hari minum, setiap kali makan kita akan minum yang manis-manis. So kita menabung untuk kencing manis. Boleh pula menabung. Tapi apa salah kita menabung juga untuk masa depan. Keuangan kita siapa nak uruskan? Sebab kita paling bimbang. Malang tidak berbau. Macam ni lah PKP ni. Malang tidak berbau. Tiba-tiba je keuangan kita merudum. Alamak, selalu boleh buat bisnes. Selalu boleh meniaga. Saya boleh buka kedai saya tepi jalan. Kat saya punya gerai. Tapi ini saya tak boleh buka gerai langsung. Saya nak beli barang pun tak ada. Orang pun tak nak beli dengan saya. Nak meniaga online saya tak pandai. Belum jumpa lagi Cikgu Fuzi. Macam itu. Jadi inilah caranya. Okey, urus kewangan. Yang pertama, bayar diri anda. Dan yang kedua, Yang kedua adalah elakkan berhutang. Hutang itu sangat menggiurkan, sangat-sangat menarik. Promosi loan personal, pinjaman peribadi tanpa interest. Rupanya along. Sudah. Bukan tak ada interest, bunga dengan pokok-pokok semua banyak nak kena bayar kan. Jangan berhutang. Kalau boleh elak betul-betul hutang. Kalau tak boleh juga, tak ada juga duit ni, kena mulakan berniaga. Tak ada modal, buat perniagaan tanpa modal. Saya dah share tadi, tanpa modal punya perniagaan boleh berlaku dalam tempoh 1 hari, tak ada masalah. Apakah rahsia dia? Saya share sikit. Ini teaser lah untuk siri 2 nanti. Macam mana nak pastikan orang cepat beli? Juallah pada orang yang nak. Tips saya yang pertama untuk siri 2 nanti. Jual dekat orang yang nak. Orang tak nak kau jual, nak buat apa bang? Orang buat tak heran je lah. Betul tak? Jangan buat macam itu. Jadi kita kalau boleh kita tak naklah berhutang dengan sesiapa pun, kerana hutang merupakan mimpi ngeri para peniaga. Nampak tu, Syahrul Izlan kata, roh tergantung jika hutang tak dibayar ni. Tergantung macam mana? Tergantung terawang-awang. Tu yang jumpa je. So jangan berhutang, elakkan berhutang. Kalau terpaksa tak apalah, tapi jangan tambah lagi lah. Ya, saya pasti nak beli kereta mana, boleh beli cash kan? Nanti LSDN kejar.
So, itu kata-kata orang otak-otak yang cerita kat saya lah. Apa salah beli cash? Kalau lah sedia nyata, mana dapat duit? Buat declaration, tak ada masalah. Bayarlah cukai. Ini cukai pun lari. Macam mana? So hati-hati. Jadi, elak berhutang, jangan tambah hutang yang sedia ada. Tak mustahil pun sekiranya sebuah perniagaan dimulakan tanpa berhutang. Mulakan dari kecil, kemudian akhirnya membesar dan expand business tu. Ada orang kata, oh saya punya perniagaan ni memerlukan modal yang besar, besar dan besar. Baru boleh bermula. Mana boleh? Mana boleh ni, tak ada modal ni. Kena ada modal. Jadi itu perniagaan yang sangat serius. Apa salahnya bermula tanpa modal, bermula dari kecil, sekecil-kecil semut dan akhirnya membesar sebesar-besarnya. Tak mustahil. Kita pun semuanya bermula daripada kosong sehingga menjadi seseorang yang hebat pada hari ini. Jadi apa salahnya? Kita fokus, kita buat betul-betul, kita jaga apa yang kita nak buat. Kita tak mau lagi sampai satu tahap hutang banyak tapi tak ke mana. Jadi kita bimbang di situ. Apabila ini berlaku, ini yang sangat bahaya. Kita tak mau berlaku di mana kita punya keluarga pula yang perlu menanggung. Ini bahaya ni. Kita tak nak keluarga kita yang perlu menanggung. Bila keluarga kita yang menanggung, akhirnya siapa yang rugi? Ini yang kita tak mahu. Bila keluarga yang menanggung, akhirnya dia pula tolong bayarkan hutang kita. Kesian kan? Hutang kita yang buat. Tapi bahananya adalah pewaris kita, keluarga kita atau pewaris kita yang kena membayarnya. Kita tak mahu. Tapi bukanlah kata ianya satu kesalahan berat, tapi kalau boleh elakkanlah. Untuk perniagaan terutamanya, jangan berhutang. Boleh? Jangan berhutang. Kita tak mahulah. Belum apa-apa lagi. Cikgu saya seorang ni kata, cikgu berniaga lah, cikgu marketing dan cikgu bisnes ni kata, orang yang berniaga dengan hutang nama ni perniagaan nak melingkup. Saya dengar, saya terkejut sekejap. Saya pernah juga buat loan berniaga, lepas tu tak jadi. Lepas tu dia kata, patutlah perniagaan saya melingkup. Cikgu kata melingkup. Kenapa melingkup? Sebab kita belum pandai buat pengurusan wang. Kita belum pandai mencari wang, tapi kita dah mula pinjam wang. Lepas tu nak bayar pula tak pandai. Sebab tak mampu nak generate duit daripada itu. Tak mampu nak jana keuangan daripada loan yang kita dah buat tu. Dah lah tak mampu jana. Lepas tu nak kena bayar pula lagi. Dah akhirnya tak ke mana bisnes tu. Akhirnya kita terpaksa menyerah. Ini yang kita tak mahu. Rugilah, kesian. Jadi kalau boleh janganlah kita berhutang untuk memulakan perniagaan. Saya dah ajar tadi, saya dah tunjukkan, saya dah share tadi macam mana bermula tanpa modal, macam mana kita nak expand. Nanti kita akan consider macam mana nak mengembangkan lagi perniagaan supaya lebih lagi berjaya. Okey. Jadi fokus saya hari ini, saya harap mencapai objektif pada semua orang. Saya sangat-sangat fokus pada sahabat-sahabat kita kat luar sana yang masih menonton, yang masih melihat live ni, untuk belajar. Kalau kawan-kawan kita yang masih okey, ajar juga pada kawan-kawan. Ini yang benda yang kita boleh kongsikan supaya mereka tidak ketinggalan, supaya mereka tidak mendapat musibah daripada PKP ini. Kita perlu anggap ini sebagai satu peluang untuk kita berjaya. Sebenarnya semakin berlakunya PKP ni, makin dipanjangkan hari tu, saya melihat banyak statistik jualan semakin meningkat secara online. Makin banyak, terlalu banyak. Kalau dulu sales dia baru ribu-ribu, ratus-ratus, sekarang dah meningkat puluh ribu. Yang mana puluh ribu pergi ke ratus ribu. Yang ratus ribu dah mula pergi ke juta-juta dan sebagainya. So tak mustahil untuk kita berjaya. Jadi urus keuangan hati-hati. Dan mari kita tengok apakah dia tips keuangan yang berjaya. Macam mana nak buat. Ini adalah tabiat yang boleh kita sediakan. Okay, tulis dalam buku nota tu. Tips keuangan berjaya ni. Sediakan buku catatan kira-kira. Jangan main belanja saja setiap bulan. Saya pasti pada yang makan gaji, tak apalah, bulan depan dapat lagi. Wajib sediakan buku catatan. Mesti buat kira-kira bulanan. Mesti adakan jurnal catatan supaya setiap wang masuk dan keluar dapat dikenal pasti. Termasuk sedekah jariah. Tapi kalau bimbang sedekah jariah ni, macam alamak nanti kelas aku macam mana? Okeylah, tak ada masuk lah. Tapi jangan pula nanti panik. Alamak, lagi berapa ribu ni bagaimana? Rupanya dia sedekah ke orang. Dia lupa.
Jadi mungkin jurnal ni boleh jadi sangat-sangat peribadilah, simpan sendirilah kalau tak nak orang tengok. Tapi yang penting sediakan buku catatan kira-kira. Kadang-kadang kita panik, aku ni beli apa duit dah habis ni, baru gaji tu macam lalu macam angin. Masuk terus keluar, lepas tu tak tahu pergi mana. Tak apa cik, saya ni selalu catat dalam handphone. Handphone pula selalu condemn pula, asyik rosak saja dan lama-lama data hilang, tak dapat juga kita baca. Tulis. Ini tabiat orang berjaya, tulis. Dekat buku catatan. Ingat, nombor 2 tu, tulis dan tulis belanjawan. Nak rancang ke, nak beli ke, rancangkan. Okay? Jadi, untuk tulis belanjawan ni, setiap sen yang dibelanjakan, okey, kita dapat pesanan daripada penaja. Pesanan daripada penaja untuk link kehadiran. Sebentar ya, saya masukkan link tersebut. Okey, di mana ya link tu? Tapi webinar belum habis ya. Jangan pula lupa. Ni ada yang lagi pula. Bukan lagi. Okey, saya sharekan ni. Okey, boleh tengok di chat Okey, ini link untuk kehadiran, kehadiran untuk staff saja. Okey, saya letakkan di chat sana. Boleh nampak di chat situ untuk link kehadiran. Ini untuk jam latihan. Staff UiTM Johor ya. Okey. So kita sambung, dan ketiga adalah kira wang masuk versus wang keluar. Kadang-kadang kita ni main belanja je. Bila kita tulis satu-satu, kenapa keluar banyak sangat ni, masuk sikit je. Kira dan jumlahkan semua transaksi yang berlaku. Wang masuk, wang keluar, mesti dikira selalu untuk melihat pergerakan wang. Kita tak maulah kita main belanja, tetapi bila kita duit dah habis, aku beli apa ni? Ini mahal sangat kan? Kita memarah dan menuding jari pula seakan tidak bersyukur dengan apa yang berlaku. Jadi kena hati-hati. Okay, tulis dan kira. Tadi dah tulis, sekarang kita kira pula. Takkan susah nak kira kan, tambah-tambah je. Kalkulator kat handphone ada, tambah tolak. Itu. Bila kita belajar accounting, ada ramai pesara accounting juga dekat UiTM Johor ni. Belajar accounting, kita jangan advance dululah untuk mula-mula ni. Kita belajar dulu wang masuk, wang keluar. Wang masuk, wang keluar. Kalau dah wang keluar melebihi wang masuk, fahamlah rugi. Kita sedang dalam kerugian. Ini biasanya sindrom kebocoran wang ni sangat banyak berlaku kepada especially orang yang makan gaji, yang makan gaji ni. Yang makan gaji ni selalulah sindrom kebocoran wang. Apa sindrom kebocoran wang ni? Tak tahu bocor duit pergi mana. Tahu-tahu habis je. Sebab kita tak tulis, dan kedua kita tak kira. Kepada yang perniagaan pula, mesti tulis. Dan kita ada, dalam istilah accounting ada banyaklah buku. Tunai lah, invoice lah dan sebagainya. Apa salah kita buat buku satu, buku catatan hari ni. Okey, hari ni aku dapat sale. Dapat sale banyak ini. Dapat jual berapa banyak stok. Contoh hari ni dapat jual 100 nasi lemak. So saya untung 50 sen. So hari ni saya untung RM50. So duit masuk, duit keluar semua dah tulis. So boleh nampak, hari ni untung dapat RM50 lah. Boleh tahan juga ni. Apa kata esok banyakkan sikit. So bila banyak sikit, dapatlah kita catatkan pula berapa keuntungan yang akan datang. Jadi yang ketiga dah settle. Yang keempat, jangan korbankan diri sendiri. Kenapa jangan korbankan diri sendiri? Jangan korbankan diri sendiri. Tak bayar gaji. Ini penting pada para peniaga yang nak bermula. Tak apalah, saya baru nak mula ni, gaji saya tak perlu. Tidak boleh. Mesti ambil gaji. Katalah kita nak jual satu perkara yang mudah. Kita nak menjual, let's say, lipstick. Kita nak jual lipstick. Lipstick tu berharga RM30. So, gaji anda berapa untuk satu bulan? Tetapkan siap-siap. Itu gaji tu perlu dicapai dengan menjual lipstick ni tadi. Katalah kita tak jual lipstick, kita jual kuih raya. Sebab raya masih lagi berjalan, orang jual kuih raya. Letakkan gaji kita untuk sebulan yang pertama tu berapa? Kenapa? Sebab ini akan membantu kita dalam menjadikan ia sebagai objektif atau sasaran kita. Sasaran jualan sangat penting. Kalau tak letakkan sasaran, kita meniaga ikut suka hati je lah. Macam tu je lah. Rugi lah. Kita tak mahu ini berlaku. Okay, letakkan gaji anda supaya ia menjadi sasaran juga. Dan yang terakhir,
Wang niaga bukan wang anda. Ingat para usahawan, para peniaga, para jutawan, para bakal jutawan. Bukan wang anda. Wang niaga tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Tak apalah, ni duit saya juga. Ni kan bisnes saya. Jangan sekali-kali. Okey, gaji anda sahaja itu gaji yang anda boleh gunakan. Ingat, walaupun perniagaan ini milik anda pemunya perniagaan. Wang niaga bukan wang anda. Seakan anda mencuri pula wang daripada perniagaan sendiri. Jangan. Sebab ini yang akan menyebabkan berlakunya ketidakberjayaan sesebuah perniagaan. Okey, kita tadi dah plan dah. Ini pun kita dah plan lagi pasal keuangan. Jadi, kat mana kita nak mulakan do tu? Okey, bagaimana kalau kita ambil kurang daripada gaji yang kita dah letak? Okey, bagus soalan Irfan Izzuddin ni. Gaji dah letak tapi ambil kurang. Cukup ke tak? Saya bimbang begini. Alamak, letak 1,000. Ambil sikit je lah, ambil 500. Tak cukup lah, ambil lagi. Dan akhirnya duit modal yang dah ada tadi habis. Jangan. Sebab itu disiplin diri tadi sangat penting. Hargai disiplin diri. Hargai diri anda, hormati diri anda. Kita dah janji, kita nak ambil gaji 500, 500 lah. Follow. Pernah tak you bekerja, pada yang bekerja lah, pernah bekerja, tak apalah saya bulan ni saya nak ambil separuh je. Tak apa. Yang lain tu bos ambil lah. Kesian company kita nanti tutup pula. Agak-agak ada tak peniaga yang ada staff macam ni? Kalau ada syukur, Alhamdulillah, banyak sangat syukur. Kena buat solat syukur tu. Kalau boleh, follow apa yang telah dijanjikan. Sebab itu masa set up gaji tu, tengok keperluan diri kita. Kadang-kadang ada orang ni meniaga memang itulah satu-satunya punca pendapatan. Jadi, setkan betul-betul gaji tu. Kita tak mahu di kemudian hari, wang niaga kita digunakan. Akhirnya kita tak dapat teruskan perniagaan dan akhirnya tak jadi apalah untuk kita. Sangat merugikan. Kita tak mahu ini berlaku, ya. Okey. Ada lagi soalan? Niaga online boleh santau-santau gak ke? Niaga online, santau online ni ada tak? Pukau lalu online. InsyaAllah mudah saja. Ini petua daripada almarhum tok saya. Tak nak kena santau, tak nak kena perkara-perkara gaib ni. Banyak-banyaklah baca Fatihah. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyaklah buat amalan. Dah, itu je. InsyaAllah selamat. Kalau kena juga itu dugaan Allah, tapi biasanya tak kena sangat. Kena sikit-sikit, sipi-sipi, lepas tu baik. Itu dia. Ya. Baca Fatihah banyak-banyak. Niatkan untuk diri sendiri, kebaikan, keselamatan dan sebagainya. Fatihah, ya. Okey, soalan. Apa pendapat Fuzi tentang PM tepi? Ini adalah strategi online base utama dalam FB Ad. Okey, Mr. Oswald. Sangat bagus soalan ni. Tapi ianya pula salah dari segi undang-undang sama 50K. Pendapat. Baik, dari segi undang-undang harga ni memang PM tepi tak boleh. Nanti KPD NCP cari kita nanya kena saman 50K. Harga mesti pamer. Itu saja. Nak PM tepi ni nego, contoh macam saya nak produk ni yang saiz ni lah, contoh beli baju, beli seluar, beli tali pinggang ada saiz, contoh. Yang itu boleh PM tepi, tapi harga mesti pamer. Itu syarat. Tak susah pun, harga je. Ni harga. Sebab banyak juga yang menakutkan saya punya usahawan-usahawan kata, Encik macam mana tak boleh PM tepi ni, nanti macam mana kita nak berniaga, PM tepi pun tak boleh apa ni. Kata nak suruh berniaga online tapi PM tepi tak boleh. Boleh. Tak ada niaga orang private buat apa. Tapi ada juga yang private, contohnya menjual barangan yang dilarang oleh Facebook ataupun Instagram. Contoh barang-barang yang ke arah seksual dan ke arah perkara-perkara yang dilarang, macam menjual senjata, menjual racun-racun dan sebagainya. Macam-macam lah, banyak juga perkara yang dilarang. So, bila dilarang sebegini, kita banyak yang menggunakan private. Dan biasanya kalau boleh jangan private lah. Kalau dah tahu perkara yang dilarang tu dijual, kenapa mesti dijual? So, kalau nak jual juga, pandai-pandailah nak hidup. Ya. Selain daripada IG, kita ada juga platform lain. Jangan risau. Ubat-ubatan. Ya, betul Mr. Oswald. Ubat-ubatan pun dilarang untuk dijual. Apatah lagi perkara-perkara ubat-ubat yang selalunya menjanjikan. Dia menjanjikan confirm ni. Pasti menjadi. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau boleh, janganlah. Jangan memastikan sesuatu yang tidak ada. Okey?
So jangan risau kalau nak dapat lagi pasal yang ni PM tepi ni, IG bagai ni, kita boleh tengok siri 2 nanti, jangan risau. Kadang-kadang jual baju dia tapi private juga. Itulah. Ada yang bimbang lah, dia ambil orang lain punya kan. Itu yang kita bimbang tu. Ada streaming terhenti ke mungkin internet connection masing-masing, sila semak sebab saya punya cantik je ni, masih lagi berjalan. Okay, kadang-kadang jual baju. Ada komen lain ke? Okay, dan yang seterusnya dah habis ni pasal wang niaga, tips kewangan yang berjaya. Kita nak do ni macam mana nak do? Alamak, saya nak buat ni macam mana? Boleh ke saya berjaya ni? Saya nak menjalankan perniagaan ni. Kat mana saya nak buat? Kat mana? Tolonglah cik, tolonglah cikgu, tolonglah sir, tolonglah bantu saya. Macam mana dan macam mana? Di mana? Di mana nak mulakan perniagaan? So, tulis. Yang ni sangat penting. Banyak orang tak perasan. Banyak orang tak pasti dan tak tahu. Lagi 7 minit kita akan habis. Okay. Di mana nak mulakan perniagaan? Kita ada banyak platform. Oh, PowerPoint. PowerPoint, tak maaf. PowerPoint tak ada. Saya dah sediakan buku tu je. Okay. So, di mana nak mula perniagaan? Kita ada WhatsApp. Saya pasti semua orang yang ada handphone ada WhatsApp. Takkanlah tak ada WhatsApp. Kan? Pasti ada WhatsApp. WhatsApp for business kita boleh gunakan untuk berniaga kat situ. You boleh letak terus produk apa yang you jual dan orang bila masuk je WhatsApp you boleh nampak produk yang disediakan. Boleh siap-siap terus broadcast kepada kawan-kawan yang dikenali. Kadang-kadang kita ni dalam handphone kita ada beribu-ribu kawan kita nombor telefon tapi jarang kita gunakan. Sangat-sangat rugi. Letakkan status gambar-gambar produk yang kita jual. Letaklah siap harga, promosi dan maklumat-maklumat yang tertentu. Siap-siaplah edit. Banyak aplikasi sekarang yang kita boleh gunakan untuk edit. Dan kalau senang, broadcastkan saja kepada orang supaya kita boleh sama-sama dapat. Dan Instagram story, Instagram live, post, ini semua perkara biasa. Banyak orang buat. Ini kan juga boleh jadi tempat untuk kita mulakan perniagaan. Kalau boleh, janganlah gunakan yang personal. Tapi kalau terpaksa, boleh je. Tak ada masalah. Mulakan kat situ. Nanti dah establish, dah kukuh, dah hebat, dah stabil, boleh buat ID yang baru. Dan yang ketiga, boleh buat Telegram. Buat Telegram channel, buat Telegram group. Contoh, siapa nak barang borong murah, buat grup ni. Bila orang cari, jumpa. Dan lebih advance sikit. Yang ni lebih advance sikit, buat guna Facebook. Facebook post, ada Facebook live, ada Facebook status. Paling senang lalu Facebook marketplace. Letak aja, tak payah ada Facebook page pun boleh. Tak ada masalah, boleh jual. Dan yang kelima adalah Shopee. Boleh guna Shopee personal shop, Shopee live. Ataupun seterusnya guna Lazada Shop ataupun Lazada Live boleh juga. Dan yang terakhir mudah.my. Mudah banyak pula pesanan nak habis ni ya. So mudah.my ni free product registration tapi satu je lah. Satu produk je free. Lain semua kena bayar. Bayar je berapa ringgit saya lupa. RM8 ke RM7 macam tu lah. Lebih kurang Okay. So ini kat mana kita nak mula perniagaan. Dan jangan risau. Semua konten pada slide hari ini boleh dinampak dekat saya punya link tu tadi, ahmadfuzi.com/masmed. Semua akan dapat lah. E-book tu free je, jangan risau, ambil lah. Nak screenshot dan sebagainya, nak share kawan-kawan, tak ada masalah. Okay, ada soalan. Ni ingatan pada Encik Oswald, jangan lupa daftar SSM nak berniaga. Ya, betul. Bolehkan aja, daftar boleh. Online sekarang, semua senang. Online sekejap je settle Okay, macam mana nak raih follower yang ramai? Wah, Syaimak Ismail dah tak sabar nak berniaga. Boleh, tak ada masalah. Siri 2 saya akan kongsikan. Macam mana nak dapat follower free. Free je, tak payah bayar. Ramai pun boleh, masalah Apa pendapat saya tentang bisnes melalui FB Live? Ya, sangat bagus. Dia macam ni FB Live ni adalah untuk create trust dan juga engagement. Sama lah macam FB Live, Instagram Live, kita buat YouTube Live, engagement orang kepada kita. Ada setengah tu, saya dah buat live tapi yang tengok saya sendiri. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila kita selalu aktif buka, kita jangan lupa di masa akan datang orang akan pergi kepada akaun kita dan melihat apa yang kita buat sebelum ini. Ini yang penting. Jadi, bila ini yang kita nak, maka orang akan melihat previous ni, dia ni dah lama dah. So orang percaya dan yakin, bisnes ni bagus lah. Jangan risau ya. Nampaknya admin dah kata, dah nak habis ni lagi 3 minit. Jangan risau. Saya akan buat sharp 12 settle. Lagi 3 minit, bagi masa. Sebab ramai soalan ni. Tak ada masalah. Buatlah FB Live selalu.
Dan bagusnya FB Live ni adalah kita boleh engage dengan customer. Kadang-kadang customer tiba-tiba dah datang, prak, termasuk pula FB Live ni. Dia bagi komen. So, itu akan membantu kita. Itu sangat penting untuk kita, ya. Di mana boleh saya dapatkan e-book Encik Fuzi? Tadi saya dah bagi tahu ahmadfuzi.com/masmed. Okey. Berniaga tapi tunggu pencen, takut mengganggu waktu kerja. Jangan tunggu waktu pencen. Pencen dah tak larat dah. Nanti nak pergi jabat pos. Macam ini. Di sektor kerajaan, kita boleh memohon kebenaran daripada bos kita. Tak ada masalah. Kalau nak jadikan dia sebagai konsultansi ataupun projek konsultansi pun, hanya perlukan surat daripada badan-badan di luar sana untuk mendapat kebenaran daripada UiTM. Tak ada masalah. So, kita ada cara, banyak cara. Kalau kita nak cerita tu, PM tepi. Boleh? PM tepi. Tak ada masalah. Sebab asalkan mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab, daripada pihak berkuasa tempatan ataupun kita punya bos sendiri, kita punya PTJ, pegawai tanggungjawab kita, tak ada masalah. Asalkan dibenarkan. Yang paling penting sebenarnya kerajaan tak bagi sebab takut mengganggu waktu kerja. Itu saja. Janganlah ganggu waktu kerja. Maknanya saya kata disiplinkan diri. Kalau berniaga di Lazada, di Shopee dan sebagainya, itu platform e-commerce yang dah siap dah. So tak semestinya kita kena tengok waktu kerja. Malam boleh je. Malam kita buka balik. Ada order lah. Esok kena hantar. Okey, waktu lunch hour pergilah hantar. Jangan mengganggu waktu kerja. Ingat, kita dibayar gaji untuk melakukan kerja kerajaan. Jangan kita salah guna masa yang ada. Okey. PM tepi ya. Boleh. PM tepi. Jangan tunggu pencen. Kita tak tahulah bila kita pencen. Dapat sampai ke tidak pencen tu. Selagi kita bernyawa, selagi kita pada masa hari ni kita mula. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu. Peluang tak datang dua kali. Okey. So, ada soalan lagi ke? Okey. Sila scan QR code untuk merekodkan jam latihan anda kepada staf-staf UiTM. Okey. Dan insyaAllah saya masih lagi boleh menjawab soalan. Kalau mahukan masih ada 1 minit. 1 minit. Sila scan QR code untuk merekodkan jam latihan anda kepada staf-staf UiTM. Okey, terima kasih kerana bersama saya selama 2 jam tanpa henti. Tahniah, anda sememangnya orang yang bakal berjaya di masa akan datang. Saya doakan semua berjaya, berniaga, berjaya dan kaya. InsyaAllah. Semoga kita diberkati Allah sentiasa. Kita akan jumpa lagi di siri 2 minggu hadapan pada 16 hari bulan, waktu yang sama 11 hingga 12. Okey, di channel Masmed juga, insyaAllah ada pesanan penaja. Untuk QR code ni untuk staff ya, staff UiTM saja ya, UiTM Johor saja. Terima kasih dengan saya, sudah pukul 12, itu saja untuk hari ini. Moga bertemu lagi di masa yang akan datang. Kalau ada salah silap saya, minta maaf. Terima kasih kepada semua yang menonton tidak henti-henti selama 2 jam. Selamat Hari Raya, selamat menyambut Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Semoga Allah menyahkan penyakit COVID-19 ini daripada bumi kita. Dan semoga semua sihat selalu. Jumpa lagi di minggu hadapan pada jam 10 dan hingga pukul 12 di channel yang sama, YouTube Masmed UiTM Johor. Terima kasih. Semoga anda semua kaya dan berjaya dan dirahmati Allah. Berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, saya hanya berkongsi apa yang saya tahu. Tiada yang saya punya, semuanya dia punya, Allah punya. Maka semua berjaya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe. Suara tunjuk. Subscribe YouTube Masmed ni